إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته وإلى جميع أصحابه وإلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإلى جميع الملائكة المقربين وأرواح الأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى سيدي الإمام سلطان الأولياء والغوث العظام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى سيد الإمام القطب الإرشاد والغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه ثم إلى سيد الإمام الغوث الفرداني وقطب الأكوان أبي البدري شيخ محمد زيني بن عبد الغني العندلس برتبورة رضي الله عنه وإلى جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها ولجميع أرواح الأولياء في مشارق الأرض ومغاربها ولجميع أرواح المقدسة ولجميع رجال الله الغيب ولجميع مشايخنا ولمعلمينا ولكافة المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Kita mulai pembacaan kita dengan salawat bernabi 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Kita sambung bacaan kitab kita yang kemarin, pasal yang ke 10. Tak ingat. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Seandainya pula diri anda disentuh oleh perilaku yang bercanggah dengan syarak dan cenderung kepada keburukan,
maka tintingilah dengan benteng takut, yakni al-khawf. Khawf tu bahasa Arab, makna dia takut. Kalau tiba-tiba berasa nafsu bergelojak nak buat jahat, maka cara nak tinting benteng dia tu ialah khawf, takut. Saya sebut dah semalam, ada beza di antara khawf dengan khasyah ataupun khusyuk. Kalau khusyuk, takut yang tak dikait dengan apa-apa ancaman. Makna kata bukan pasal seksa, bukan pasal neraka. Tu khusyuk. Dia takut, dia tu kerana dia makrifat akan Allah, dia kenal Tuhan. Adapun kalau takut kerana ada ancaman, contohnya takut tak semayang sebab nanti kena siksa kubur, payah nak mengucap dan sebagainya, itu dipanggil khauf, takut yang kait dengan ada ancaman. Kena ingatlah mana saya berkata nak. Maka Allah SWT sebut semalam, maka orang-orang yang nak berjalan kepada Allah, dia mesti ada dua sayap, dua kepak, kata Imam Mawardi, masa satu orang ulama besar mazhab Maliki radhiyallahu anhu. Beliau kata orang nak berjalan, nak terbang kepada Allah macam burung kena dua sayap. Satu nama sayap dia khauf, takut. Satu lagi nama dia raja, harap. Kena ada dua. Raja ni, harap kepada Tuhan ni, ulama sufi kata, kalau ketika hidup kena bagi seimbang dengan khauf. Raja, khauf kena bagi seimbang. Tapi ketika orang tu nak meninggal dunia, maka disuruh kita lebihkan kepada dia raja, harap lagi. Dan raja ni ulama sufi kata dia peringkat mula nama dia raja. Bila raja tu tinggi naik, dia akan bertukar menjadi mahabbah, cinta. Dia harap dulu, lama-lama baru cinta. Sebab cinta tu adalah puncak pengharapan. Betul tak? Orang bila cinta kepada satu benda, dia harap pada benda tu. Maka cinta ni dia isi dia. Kalau satu bekas penuh dengan tu, harapan dia dalam tu. Tu cinta, mahabbah. Lepas tu orang kalau dia harap tinggi daripada tu benda, dia cinta lah tu. Saya harap lah kalau boleh ni Ramadan ni bisnes saya ni dapat banyak sungguh-sungguh. Dia cinta kat bisnes tu lah tu. Hati lah. Tu saya kiah lah tu. Perhati lah. Kalau dia harap saya ni sangat berharap kalau saya ni famous, dia cinta kepada famous. Fame kita kata, orang putih kata. Kalau dia harap sangat, dia terlampau harap sangat dipuji-puji akan amal baik dia, berarti dia cinta akan pujian manusia. Apa yang paling kamu harap, itulah mahabbah, cinta. Kalau kamu paling harap ke Tuhan, makna dia kamu cinta kepada Tuhan. Hatilah. Maka dalam tasawuf kita belajar, disuruh kita letakkan pengharapan yang segunung kepada Allah dan takut pun kepada Allah. Jangan harap dan takut kecuali kepada Allah. Itu maksud dia. Hatilah. Letakkan pusat pengharapan kita kepada Allah. Bila harap terlampau tinggi kepada Allah, maka dia bertukar menjadi cinta. Tuhanku, aku tak ada siapa yang aku harap. Aku semayang ni semata-mata aku harap Engkau redha padaku, ya Allah. Aku baca Quran ni aku harap Engkau redha padaku. Aku zikir ni, aku tarawih ni, aku begini-begini, aku harap Engkau redha padaku. Berarti dia cinta kepada Allah. Ni kita nak masuk bulan Ramadan ni, taklah harapan besar tuan-tuan. Kita nak masuk Ramadan ni, kan? Nabi SAW kata, "Idza dakhala syahrul Ramadan." Nabi kata bila masuk aja bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Atau dia sengarat futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Wallahu subhanahu wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka. Wasulsilatis awal sufilatis syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Apa tu Nabi habaq lagu tu nak bagi harapan. Masuk je Ramadan, Nabi kata pintu syurga Tuhan buka habis. Pintu neraka ni Tuhan kata iblis-iblis ni Tuhan belenggu. Apa nak habaq? Buatlah taat. Aku buka di syurga dekat hamba ni. Berhentilah buat dosa. Katuk habis dah. Nak pergi masuk syurga. Bila kita dengar lagu tu, naik raja pengharapan kita. Oh, bulan Ramadan ni aku harap Tuhan ampunlah dosa aku. Dosa aku banyak. Aku nak jumpa Ramadan. Nabi dah janji, siapa jumpa Ramadan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi kata, barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan imanan, kerana iman kepada Allah, wahtisaban, kerana dia sangat harap akan redha Allah. Ihtisab tu dia duk berhitung-hitung keredaan Tuhan tu. Aku nak redha Allah, aku bukan nak lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, terampun habis dosa-dosa dia lalu. Habis gugak ni.
Maka bila masuk Ramadan, Nabi kata, Tuhan buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Ya Allah, jadikan aku daripada ahli syurga, Ya Allah. Jangan jadikan aku ahli neraka, Ya Allah. Ampun dosa aku. Itu pengharapan raja. Kalau tak ada yang tu, kita masuk Ramadan tak ada rasa apa. Sama macam biasa aja. Tapi orang bila tinggi raja dia harap, dia semangat nak buat taat. Ya Allah, bulan-bulan lain Tuhan janji keampunan, tapi tak macam bulan ni. Nabi Muhammad yang tak ada dosa pun pulun bulan ni. Takkan aku dosa banyak tak pulun? Pulun. Banyak buat taat kerana tak lain melainkan mengharap redha daripada Allah. Keampunan Tuhan. Tuhan ampun dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita dan jumpa lagi, no? Boleh jadi Tuhan pemati asal lagi. Tak ada jumpa maghrib kan? Tak nak lagu tu. Kena amin ni. Nak? Jadi mudah-mudahan lepas tu saya kata, bila masuk Ramadan, amalan pertama bukan kalut tarawih, bukan kalut nak baca Quran. Hak tu bagus, susun dah kita dah buat jadual. Hari ni berapa juzuk apa bagus dah tu. Buat tadarus, susun dah grup-grup tadarus, dah sibuk dah. Alhamdulillah bulan Ramadan ni Tuhan bagi hemah. Pakak-pakak nak baca Quran. Hak ni cadang sejuzuk, hak ni cadang sehari 2 juzuk, hak ni 3 juzuk, hak ni orang kampung sebut juih. Hak ni 2 juih, 3 juih, ada yang sampai 7 juih. Tapi juih jambu, juih pelam bulan Ramadan tu kan, dia jumpa susu macam hijau tu. Hak ni juzuk sungguh-sungguh ni kan. Jadi Allah SWT susulah semangat macam apa? Allah buka pintu rahmat dia, pintu langit. Dia bagi dia taufik hidayah, boleh buat taat lain macam, tak macam bulan lain. Padahal kalau kita ikut Ramadan ni dah main dengan puasa siang, malam tak nak tarawih dah. Boleh tarawih. Atas mata masing-masing hak boleh buat 8, hak boleh buat 20. Apa tak larat berdiri bawa kerusi daripada rumah. Tak ada masalah. Ataupun pihak masjid setengah. Apa kata saya segan nak duduk ustaz. Kalau duduk saja orang kata malas. Lepas tu saya tak main terus tu tadi tak cerdik. Amal walaupun duduk. Pasal apa? Tetap dapat pahala sembahyang sunat boleh duduk. Jangan terlepas sembahyang. Kalau di Yaman, dia pun sembahyang sunat tarawih 1,000 100 rakaat setiap malam. 100. Dia pun akan buat tarawih dalam masjid ni 20 rakaat. Okey, rehat, minum kopi, jamu, roti balahana. Okey, bergerak pula ramai-ramai konvoi. Naik motor, naik kereta, aku tumpah aku. Pergi masjid ni pula. Bayar 20 rakaat lah. Imam lain pula. Sampai bila? Hampir subuh. Pukul 5 kita baru habis. Balik sarapan, sahur. Sahur, sembahyang subuh Jumaat, baru dia balik rehat di rumah masing-masing. Di sana. Kita mungkin bekerja, ada kekangan. Tak apalah, buatlah 8 ke 20 ke, jangan tinggal langsung. Buat. Kita imarahkan bulan Ramadan tu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Dengan raja pengharapan kepada Tuhan, bahawa Tuhan ampun dosa-dosa kita. Tuhan bagi kepada kita kedekatan dengan dia. Tuhan bagi syurga di akhirat esok. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua di ahli syurga lah, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan takut kena ada juga. Jaga-jaga. Siapa-siapa tak puasa bulan Ramadan, azab dia perit, pedih. Nabi dah tengok sendiri di hari akhirat esok pada malam Mi'raj. Nabi tengok ada orang yang makan rumput jarum. Rumput yang terbuat macam jarum besi. Dia ambil rumput-rumput tu, dia polokkan dalam mulut dia, pecah kerongkong dia ni mulut-mulut dia. Kemudian dielokkan balik, dia ambil pula, dia bubuh pula sampai pecah. Berulang-ulang begitulah sampai Tuhan ingin mengampunkan dia dalam neraka. Kalau tak ampun, berapa lama dalam neraka gitulah. Na'udzubillah min dzalik. Itu beringat no? Khauf. Jadi tak badan. Makan Maggi untuk nak kena makan rumput jarum dia tanah esok. Bodoh lah. Maggi lah. Dia buka orang dia lapar tak ada, dia beli Maggi cup ke apa ke. Makan balik pokok ke, balik apa ke, masuk beli ayak ke, makan dalam jaman dengan setan ke share. Makan Maggi lah untuk nak makan rumput jarum dia akhirat esok. Hang ni kalau nak paling kurang, kalau nak buka puasa, nak makan rumput jarum, pergilah makan syakat dia rasa ke apa ke. Bagi padan dengan nak makan rumput jarum tu. Ni Maggi cup. Bodohnya hantahan. Malu ke budak-budak. Kadang-kadang budak umur 8 tahun, 9 tahun boleh puasa sampai habis. Hari tak buat ni, try ni buka pek ayak, langgah dalam bilik ayak tu. Ayak pahit. Padan ke ayak pahit dengan nak kena azab dah akhirat esok. Itulah manusia ni kadang-kadang bila tak ada takwa, bukan takkan jahat, bongok pula. Jadi bongok benda-benda yang tak patut. La ilaha illallah. Hantahan sah. Nanti di akhirat Tuhan bagi hang makan minum yang sepuas-puasnya di hari akhirat esok. Sabarlah. Sabarlah, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini jadi lagi baik daripada dulu, insya-Allah. Bukan takat puasa saja, penuh dengan taat kepada Tuhan. Ia mampu menyedarkan dan memandu kita. Ingatlah amaran Allah tentang iaitu kehinaan, balasan buruk, kemurkaan,
ketinggalan, pengharaman, kegersangan dan kerugian yang amat nyata. Ingatlah ancaman Tuhan bagi orang yang ingkar, yang buat dosa begitu begini. Di akhirat esok dia akan mengalami macam-macam kehinaan, kemalangan, diseksa, dimalukan dan sebagainya pada hari kiamat. Sebab tu doa Nabi SAW, setengah pada doa Nabi, Rabbana la, Allah tolong, saya lupa dah doa dia pun. Rabbana Allah SWT, lupa dah lihat dia. Ya Quran no? Wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Tuhan kata, wahai Tuhan, Nabi kata, wahai Tuhanku, doa yang Tuhan ajak pada Nabi, la tukhzina yaumal, jangan hinakan aku pada hari kiamat. Jangan hina, buka ayat-ayat aku. Maknanya apa? Setengah daripada maksud jangan hina aku, jangan biarkan aku buat dosa di dunia sehingga aku jadi hina pada hari kiamat esok. Tuan-tuan, dunia ni cara ukur dia tak sama dengan hari akhirat. Boleh jadi orang yang biasa pada pandangan kita di dunia, di akhirat esok jadi mulia. Di dunia ni, kalau hang kaya boleh pakai kereta yang mewah, orang semua ni tabik nak cium kaki. Ustaz pun orang hormat kalau kaya. Macam aku ni orang tak hormat, ustaz tak ada apa. Kereta tak ada apa, tak ada. Depa cara pandang di dunia begitu. Kalau ustaz berjaya pun, ustaz kena naik kereta hebat. Nak hebat ni, ustaz tu kena turun sini naik jet. Ustaz ni kita respect. Tu letak apa jet? Dia bagi contoh. Aduh, 5 tak ni lagi. Allah menimpak ke? Apa dia Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Itu cara pandang dunia. Dikatakan orang tu berjaya bila dia memiliki dunia. Orang hormat ni. Tapi kalau dia miskin tak ada siapa nak pandang tuan. Tu pandangan ahli dunia. Kalau tok guru pun nak dihormati, kena masyhur. Masuk TV, masuk radio, masuk TV kan bukan TV tu. Masuk TV orang hormat. Kalau jenis cahaya tak masyhur ni, orang tak raih. Kalau masuk TV tu orang bagi 1000 kali ceramah. Kadang-kadang dia minta. Itu pun masalah juga tu. Itu pun masalah juga. Pasal apa? Pasal pandangan, cara pandang ahli dunia. Di akhirat esok bukan begitu pandangannya. Ni, saya baca kitab tuan ni. Ni saya baca kitab ni, kitab Rumi. Kalau saya baca kitab Arab, orang nampak tinggi lagi. Wih, kitab Arab perlu tak ada baris pula kan. Hebat. Itu cara pandang ahli dunia. Tapi di akhirat esok, barangkali yang diangkat di atas menara yang lebih tinggi bukan orang yang baca kitab, tapi orang yang mengajar Quran. Sebab dia lebih ikhlas. Dia tak rasa hebat amalan dia, biasa aja. Hak baca kitab dia rasa gah. Tengok ni aku boleh baca kitab hebat ni. Apa tak dia baca? Aku boleh baca kitab Arab ni, tak ada baris. Bagi gambar dia baca Arab. Dia main ujub, main sombong, main takabur. Yang ngajak Quran tu dia rasa biasa aja, ajak budak-budak. Tapi pahala lagi besar. Pasal apa? Tok guru nak boleh baca kitab Arab, sepanjang-panjang kitab Arab kena reti dah dua huruf. Jadi tok guru hebat, boleh mengaji pondok, mengaji sampai ke Mekah. Bukankah dia dimulai dengan dia belajar huruf daripada tok guru Quran dia. Jadi hari di tok guru, sebab tok guru Quran dia dulu ajak huruf tu. Jadi dia rasa dia hebat esok. Bahasa saya lah, dia duduk atas mimbar buat pada cahaya saya kata, oh hebat. Dia kau ni lagi tinggi daripada dia. Hang ngajak Quran saja, aku ngajak kitab. Dia kata betul, tapi hang boleh baca kitab kena huruf daripada aku. Jadi tok guru Quran kita tu jangan buat kecil, besar je saja depa. Hang boleh baca kitab besar-besar, mula daripada kena huruf. Mau tak kena huruf tak boleh nak baca. Jangan kau baca Jawi. Kita nak baca buku pun, baca buku orang putih motivasi. Bill Gates. Oh, dia tak mau baca dah kan? Bill Gates lah, Bill Ayak lah. Apa ni tulis ni? How to be a powerful person in 60 days. Cara tu. How to apalah stupid you. Tulis tu. Kamu baca buku tu. Hebat ni. Cara menjadi orang hebat dalam masa 60 hari. Hang boleh baca buku sehebat tu. Bukankah hang mula dengan tadika kena huruf? Kena huruf pula awak, aku tak kena huruf. Kena awak, aku tak kena huruf pula dah. Huruf. Bukankah mula dengan kena huruf tu kan? Jadi maksudnya cikgu tadika tu pahala banyak. Hang boleh jadi seorang engineer, seorang boleh 5 dah ke? Hang boleh jadi engineer, hang boleh doktor, pekuam, hang boleh baca segala kes. Mula daripada kena huruf.
Makna kata, saya kata, banyak orang yang kita nampak sepele, biasa di dunia ni. Isat di akhirat, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Yang banyak tak faham. Tuan bayangkanlah, saya contohlah, saya boleh baca kitab, boleh baca Quran, boleh mengajak orang, 100 orang, 200 orang, ceramah, tuntang-tuntang, baca hadis semua. Mula daripada dia yang ajak saya kenal huruf Quran. Banyak mana pahala dia. Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa mulai satu benda baik, sanna sunnatan, dia mula satu benda baik, maka dia mendapatkan pahala dia beramal, dan orang yang beramal dengan apa yang dia ajak sampai hari kiamat. Banyak mana? Contoh dia Tok Guru, dia ajak orang lain pula. Orang lain boleh baca pula. Terus sampai kiamat tu pahala Tok Guru baca Quran tu. Banyak pahala dia pun. Banyak pahala dia pun. Setengah orang jadi Tok Guru. Tok Guru Quran dia tak pandang lah. Dia mengaji mesek ke apa-apa. Dia balik-balik Tok Guru Quran dia lekeh ya. Padahal hang ni bengong sungguh. Hang boleh mengaji mesek tu mula daripada huruf tu. Jangan duk lupa diri. Sengaja dia lupa diri kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmatilah Tok Guru yang mengajak Quran kita dulu semua dah. Aduh. Tambah tarikh, rojak kita, pengharapan kita di akhirat. Bukan pandangan manusia yang kita cari. Kita cari redha Allah Ta'ala. Di akhirat esok Allah Ta'ala akan ampun rahmati kita dengan segala taat yang kita buat di dunia ni. Hak tu kita kena yakin. Jangan ragu-ragu tuan-tuan. Jangan ragu-ragu. Sahabat ni kalau dia ragu-ragu tuan-tuan dulu zaman dengan Nabi, dia nak turun dah perang dah. Tak turun. Betul ke dapat syurga? Kena mati kosong, mati katak begitu je. Kalau kita duduk zaman tu perasaan, kita tak turun dah dengan Rasulullah. Iman martabat kita ni. Sahabat-sahabat ni bunyi sebayang perang tu turun, tak ada kata apa, tinggal bini, tinggal anak. Kalau kita pakai paylah, aku baru menikah sebulan 2 kat tinggal bini lah. Martabat kita cinta lagi pada dunia. Depa bila Nabi panggil tak ada bunyi mana, turun terus. Depa yakin mati depa ada syurga dok tunggu. Tu martabat iman depa tu. Rojak depa, pengharapan depa kepada Allah tu tinggi. Tentang ingat hadis Nabi cerita peristiwa zaman Nabi Musa dalam kitab Mukasyfatul Qulub cerita. Kan dulu zaman Nabi Musa riwayat sebut cerita yang mana hujan tak turun selama berbulan-bulan sampai menyebabkan binatang mati, pokok-pokok mati, orang pun mati, keresahan. Bani Israel zaman Nabi Musa lalu. Yang waktu tu Nabi Musa pun heran, akhirnya dikumpulkan umat-umat dia. Antara umat yang paling banyak sekali, Nabi yang paling banyak umat ialah Nabi Musa. Banyak umat Nabi Musa ni. Dikatakan umat yang paling ramai selepas umat Rasulullah ialah umat Nabi Musa. Ramai umat dia. Dia himpun semua umat dia buat apa? Semayang dengan istikharah, dengan buat bodoh lagu tu. Semayang minta hujan, kita panggil semayang apa? Panggil duduk tengah padang. Dia syarat nak buat semayang istikharah ni kena berhimpun tengah padang yang terbuka, tak ada bumbung apa berhimpun. Panggil semua, disuruh kita bawa baju, tambah-tambah orang lelaki ni yang sehari kita akan pakai baju lusuh. Baju-baju yang buruk. Janganlah buruk sampai terkoyak rabak nampak habis. Baju yang agak sederhana yang lusuh. Pasal apa? Nak bagi kita rasa hina, nak meratap, nak minta kat Tuhan ni. Jangan duk main kemas. Tu betul tu. Lepas tu disunatkan pula bawa budak-budak kecil. Tak mayang budak belakang. Pasal apa? Supaya Tuhan pandang budak-budak ni, sebab depa ni Tuhan buat hujan kalau sebab kita dosa banyak. Depa ni kesian yang mati kita tak dosa. Lepas tu disuruh bawa lembu kambing gamak. Mudah-mudahan sebab datang Tuhan buat hujan, kalau bukan sebab kita. Tu dia. Hari tu kita tawasul dengan datang. Kita ambil berkat datang, tu hina aja kita. Ambil datang buah tani bu. Nak abang kata ni hina aja kami datang oi. Kami ni kena tawasul, kena tumpang berkat datang baru hujan turun. Bawa kami. Bayang, semayang patuh khutbah. Cerita dosa-dosa kita banyak ni menyebabkan hujan tak turun dia begini semua selesai. Baru tukar baju, kalik baju. Isyarat kata minta tukar cuaca. Tayak ni terbalik, buh balik. Pernah mayang dah sesekok ni. Seronok dengan tak seronok. Sebab ayat tak ada, kalau kena buat je. Ni pun ayat tak ada ni. Pasal aku tak lama nak ada sesekok pula ni. Dia kena ambil tayak ni kalik. Jubah luar tu Tok Guru kan buang, bagi terbalik. Ibarat tukar cuaca, minta Tuhan tukar aja. Siapa pernah mayang sesekok dia tahu? Habis semua. Kalau Allah Ta'ala kenal bagi pokok hujanan gelap ya, alhamdulillah makbul. Kalau tidak kena buat pula kalih pula, kalih baju pula. Sampai tahap tu jadi Nabi Musa himpun umat dia ramai di tengah padang ni. Semayang sesekok. Bila semayang tak turun juga, tak nampak tanda-tanda nak turun hujan sikit tak nampak.
Akhirnya aku dah macam pertandingan bercerita lah duduk diri ni. Jadi Allah Muhammad dia apa sembahyang tak turun, tak nampak tanda-tanda nak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa pun munajat. Dia kan boleh cakap dengan Tuhan, khitab dengan Tuhan tu, dengar kalam Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, apa masalah? Kami dah buat sembahyang sespak, kami dah taubat kepada Allah, kenapa masih belum turun hujan? Akhirnya Tuhan wahyu kepada Nabi Musa, hai Musa, hang tahu tak, dalam kalangan yang duk berhimpun di umat hang ni, ada seorang, dia ni 70 tahun dah dia buat dosa, tak taubat lagi pada aku. Dia mai ni pun boleh takut malu lah, dia mai juga kan taubat pun. Kerana dia lah aku tak nak buat turun hujan, aku marah sungguh. Tu dia. Dia kalau Tuhan marah satu kampung, seorang, kampung tu kena. Bala dia kalau turun, dia kena habis begitu. Jadi Allah SWT Muhammad, bila lagu tu, Nabi Musa pun kali dia khutbah kepada umat dia habaq. Allah Ta'ala tak mau buat turun hujan pada kita sebab ada di antara kamu seorang yang dah 70 tahun buat tak mau berhenti taubat, tak mau taubat juga. Allah Ta'ala tahan sebab dia. Siapa orang tu? Nabi Musa marah. Bila kata lagu tu, dia pelatih aku lah tu. Dia kenal lah diri dia. Dia ada juga orang yang berdosa, tapi dia tak rasa dia buat dosa. Hak tu lagi teruk. Orang cerita kita ni banyak dosa ni, tuan kita banyak dosa. Dia tengok orang. Dia tak tengok. Hanya itu. Tuan-tuan kita banyak dosa. Dia tak ada. Ni tengok hang ni. Ni hang ni dosa banyak bodoh. Dia tengok orang. Akhirnya dia sedap. Ni bagus. Dia sedap dosa dia. Maka bila dia sedap dosa dia, dalam hati dia, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku taubat kepada Engkau, ya Allah. Jangan sampai nama aku naik. Aku malu, ya Allah. Aku malu, dia kata. Aku buat dosa dengan hang, tapi makhluk tak boleh tahu dosa aku. Aku malu, ya Allah. Aku minta ampun. Duk kata lagu tu, pokok hujan lah. Gelap. Langit gelap. Hujan turun baru. Bila hujan turun, Nabi Musa kata, ya Allah, ni masih berhujan pula. Tadi aku tahan hujan. Dan satu orang lelaki, sekarang aku butuh hujan sebab dia juga. Dia taubat pada aku. Dia taubat pada aku. Sekelip mata. Nabi Musa kata, ya Allah, habaq aku nak kenal kawan tu. Aku nak kenal kawan tu, siapa dia tu? Tuhan kata, Musa, waktu dia buat dosa tadi aku tak buka aib dia. Takkan dia taubat aku nak buka. Tu Tuhan nak kata, suruh harap ke Tuhan sungguh-sungguh. Ni masa Ramadan, Nabi kata kepada Aisyah, bila hang jumpa Ramadan, kalau hang berasa malam tu Qadar, hang kata, Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau afuun, maha pemaaf, karim, mulia perangai hang, suka memaafkan. Tuhibbul afwa, Kau suka mengampunkan, ya Allah. Fa'fu anna, ampun dosaku, ya Allah. Nabi kata, kalau kena Lailatul Qadar malam tu, habis semua dosa hang terampun. Kita minta kepada Allah Ta'ala, jumpa kita dengan Lailatul Qadar nanti. Amin ya rabbal alamin. Cuma dah jadi tabiat kita, tutup imam kita sembahyang tarawih baru boleh duduk. Ni, tutup imam kita sembahyang tarawih kan. Dia akan baca tiap malam doa tu sebab kita tak tahu bila Lailatul Qadar. Sebab anda kalau buka dalam kitab Lailatul Qadar ni, pendapat Lailatul Qadar, doa ada lebih kurang lebih daripada 50 pendapat. Lailatul Qadar. Ada yang kata 10 lah. Ada pendapat yang kata luar pada 10 pun ada. Ada yang kata malam nuzul Quran 17 tu Lailatul Qadar. Ada yang kata 1 Ramadan Lailatul Qadar. Ni bukan orang lelaki-lelaki, yang kata sahabat juga. Ada yang kata 19 Ramadan. Cuma pendapat yang banyak nak sebut 10 malam. Tapi dok, ada lagi pendapat yang lain dan bukan kecil anak yang cakap tu. Ulama besar dan sahabat-sahabat juga. Jadi setengah ulama sufi dia kata guna, hang pegang daripada 1 Ramadan sampai habis, semua Lailatul Qadar. Sebab apa? Kalaupun bukan Lailatul Qadar, kerana kita husnuzan Lailatul Qadar, Tuhan bagi kelebihan sama juga. Sebab sangka baik kita dengan Allah. Dia tak dapat Lailatul Qadar, dia dapat sangka baik dengan Tuhan. Pasal Tuhan ni bila orang harap kat dia tak suka tolak. Tuhan ada lagu tu. Dia tak gamak tolak bila hamba tu harap kat dia. Hang pegang dia, malam ni aku dapat keampunan Tuhan. Doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa. Wahai Tuhanku, Engkau lah yang maha pengampun lagi maha mulia, suka mengampunkan. Kau cinta mengampunkan orang. Fa'fu anna, ampunlah dosaku ya Allah. Minta ampun. Dan jangan kita seorang. Jangan jadi lagu tu. Dah lah minta sekali kat mak ayah kita, minta kat guru kita, orang muslimat umat Nabi Muhammad. Dia ada kira seorang dia bangsa penting diri. Saya seorang. Jangan. Bila kita minta kepada orang, itu dah tanda-tanda berat doa kita lebih dikabulkan. Pasal apa? Pasal apa lebih dikabulkan? Pasal kita doa kepada orang lain sekali, Tuhan suka perangai itu.
Maka diharapkan bila kita doa kepada orang lain, doa kita lebih mustajab, diangkat oleh Allah Ta'ala. Lepas tu raja-raja kita, dia maksud ni, ya Allah ampun dosa seluruh muslimin muslimat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia kata apa? Janganlah sampai terpengaruh dengan sebarang bicara kosong orang-orang yang mempermudahkan urusan syurga dan neraka. Janganlah tipu. Kalau dengar ada orang yang nak sebut macam ni, dia buat main, alah syurga neraka ni kalau Tuhan pun kita masuk syurga, kalau tak mayang betul apa? Dia buat main begitu. Betul Tuhan Maha Pengampun, tapi hang tak boleh buat urusan syurga neraka ni mudah. Sebab urusan kita urusan Tuhan. Kita bukan tahu. Maka sebab tu hang kena usaha buat amal yang membawa hang ke syurga. Tinggal amal yang bawa kepada neraka. Kalau hang boleh taubat kepada Allah. Jangan buat main-main, jangan buat tak apa kalau Tuhan pun syurga, kau buat dosa pergi macam mana pun, jangan. Itu nama dia orang yang tertipu, orang bodoh. Orang yang tak cerdik, ditipu oleh bisikan syaitan. Syaitan nak suruh dia kekal dosa, syaitan suruh dia tanggung taubat. Dia ingatlah, dosa kita ni ada 3 cara nak ampun dia. 3 cara, tak ada lain benda tu lah. Ulama tasawuf kata ada 3 cara terampun dosa. 1, cara terampun dosa dengan taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Mana kata kalau tak taubat, tak terampun dosa. Secara umumnya lagu tu. Pertama dengan cara taubat. Especially tu. Lebih-lebih lagi dosa besar. Kalau dosa kecil ada lagi jalan lain. Tapi dosa besar tak kena taubat. Kena cukup syarat taubat pula. Taubat kepada Allah. Kalau dosa kecil, kat isi dalam taubat. Kalau dosa kecil, cara taubat dia dengan kita berbuat baik pun boleh buat dosa kecil. Jadi termasuk dalam taubat juga. Macam mana? Bila sebut taubat, 1, meninggalkan dosa. Kalau dosa besar, jenis pasien kena tinggal. Jangan buat dah. Kalau minum arak, berhenti minum arak. Kalau zina, berhenti zina. Ni saya nak pesan. Kadang-kadang orang tak tahu. Ni ayak lagu ni tuan ni. Ayak ni halal tak saya minum ni? Kalau curi haram ni kau halal ni. Halal dia minum. Aku minum dah tanya apa ni. Ayak ni halal ni. Tapi kalau saya kata lagu ni ni wine ni. Ni cocktail ni. Ni arak ni. Saya kata lagu tu. Saya pun buka. Ni saya contoh lah, saya tak biar lagu tu. Saya pun minum. Waktu saya minum, ini air halal. Bila saya pegang ini air haram, maka saya minum air tadi, dosa besar sama dosa dia dengan hukum minum arak. Cuma tak kena hudud saja. Tolong bekah. Sebab tu jangan main-main seorang dia tak mengaji. Dia dak buat ambil cawan kadang-kadang pergi makan dia buat belaga. Dia jom. Cheers. Cheers dia kata. Ni kita minum wine ke apa ni. Walaupun air tu halal, ketika tu hukum dia dosa besar dan ulama kata dia dikira sebagai dosa minum arak. Cuma tak kena hudud sahaja. Sama juga saya tempah ayam. Pergi kedai makan, tempah ayam masak kicap. Dia pun buat tungtang. Dia main hidang. Saya kata ni kita makan babi ni. Bukan aku kata. Aku buat contoh. Aku kan ustaz. Contoh. Ni hidang ni, saya pun kata, ni daging babi ni, nak makan daging babi ni. Makan tu dikira makan daging babi. Haram hukum dia dosa besar. Cuma tak kena hukuman hudud je kalau ada perbuatan yang ada hukuman hudud. Jangan kata ada hudud. Sebab apa? Sebab tak boleh qasar lagu tu. Itu kena mengaji hukum sebab tak hati. Tapi kalau benda haram, qasar halal pun haram juga. Jangan ada buat. Dia pegang wine segalahan. Ni ayat si master lah ni dia kata. Bukan apa ni? Gok bubuh dengan botol-botol kali. Haram juga hukum dia dosa besar. Kena hudud. Tidak? Dia cerita sikit tu. Kadang-kadang anak muda kita tak tahu. Dia main-main. Kalau tak boleh buat hukum tu, kena abang tu. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, jangan bermain-main dengan urusan syurga dan neraka. Ini urusan Tuhan. Kamu tak tahu kamu buat amal baik. Maka cara nak terampun dosa kalau kamu dah buat dosa, pertama taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah tu dengan meninggalkan dosa. Termasuklah apa lagi cara taubat kepada Allah kalau dosa kecil. Kalau dosa kecil, dosa besar, Allah Ta'ala kena tinggal, kena taubat, kena nyesal. Dosa kecil, cara taubat dia apa lagi? Ambil wudu, gugur dosa. Kita ambil wudu kan? Gugur dosa. Kita solat. Nabi kata bila anak Adam semayang, dia kebir ya. Tak kebir. Orang Sikh sebut kebir. Tak kebir. Kebir. Dia tak kebir. Allahu Akbar. Dikatakan dalam hadis, Nabi kata, ambil dosa dia
dibubuh atas pundak baru dia. Tuhan letak sana. Bila dia rukuk, Nabi kata, jatuh berterabak dosa-dosa dia. Dia sujud pula, jatuh lagi. Tambah kalau ketak lagi guguk banyak lah kot. Itu dah guguk jatuh. Dia vibrate jatuh. Semua tu. Ni nak main tarawih ni kalau buat. Jatuh semua dosa diampun dosa dia. Nabi kata apa? Seperti kamu tengok pokok di musim kemarau, daun dia guguk, tak berhenti jatuh. Macam tu dosa orang yang sembahyang, yang menghadap Tuhan sembahyang. Tu Tuhan bagi antara cara kita nak bersih dosa kita. Ambil wudu. Apa dia ni, Allah selamat sembahyang. Lagi apa yang mengampunkan dosa? Secara umum Nabi kata, Quran kata, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya yang baik-baik memadamkan yang jahat. Hang buat baik apa Tuhan padam dosa. Tapi ulama kata dosa kecil, dosa besar kata tak. Jatuh. Habis guguk. Lagi sedekah. Antara jalan satu tak kena. Tolak tepi jap. Itu masuk dah tak? Sat. Masuk Ustaz Abah ada pening ah. Masuk. Sedekah. Sebab apa? Dalam hadis sebut inna sadaqah tudfi'u ghadabar rahman. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murkanya Tuhan Ar-Rahman. Bila hang sedekah, Tuhan tak ingin marah. Hang ada buat silap apa? Tiba-tiba hang jumpa anak yatim, nak ambil RM10. Padam kemurkaan Tuhan. Itu cara. Sebab tu di dalam bulan Ramadan, ibadah yang paling besar sekali yang Nabi paling banyak 3 benda. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, iktikaf. 3 benda ni paling banyak Nabi buat bulan Ramadan. Yang bulan lain memang dia buat dah, tapi bulan Ramadan paling banyak. Apa dia? Yang pertama, Quran. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, iktikaf. Sahabat kata Nabi ni pemurah dah. Tapi kalau main bulan Ramadan Nabi sedekah macam ayam macam angin bertiup kencang, laju. Harta Nabi tu keluar macam angin, keluar. Bulan Ramadan ni lagi banyak Nabi sedekah. Sampai Nabi kata apa? Tebuslah diri kamu daripada api neraka walau dengan paling setengah biji kurma. Kurma kan kita sunat bagi orang buka puasa, bagi jamu makanan kat orang. Kalau hang tak ada, seolah Nabi nak abad, hang tak ada apa nak bagi ni, ada sebiji. Kawan ni nak buka puasa tak ada apa nak makan. Dia musafir ke apa ke, tak ada apa nak makan. Hang pun belah kurma tu setengah bagi kat dia. Nabi kata hang bagi tu, hang tebus diri hang daripada api neraka, terlepas daripada neraka. Nabi nak abad sedekah juga ada sikit. Janganlah betul. Pergi hantar di masjid setengah-setengah ni. Hak setengah ni dia bagi dah bolam ringan untuk dia makan kat rumah dia. Setengah-setengah. Hak lagi tu hantar biji. Dia kata hari boleh buat kopi. Dia tak biji di masjid tu. Janganlah betul nak cerita kata apa. Nabi nak suruh kalau hang miskin, hang hanya boleh sedekah dengan setengah duit tamak. Sedekahlah. Tapi zaman Nabi dulu, kurma besar-besar tu tuan. Ada besar dulu. Zaman dulu. Zaman Khalifah Umar bin Aziz, kurma berapa puluh makan sebiji kenyang. Boleh tarawih lagi kita. No? Allah Subhanahu. Kita lagi besar kurma kita tu. Kurma daging. Kurma kambing ni kau ni. Ni lah Allah Subhanahu. Dia pun heran kurma apa. Besar tu. Sedekah ni kasih duit tuan masak lebih bulan. Hantar ke rumah sebelah. Kampun dosa. Guguk dosa. Kalau kita nampak lagu mana dosa kita guguk. Kerja sedekah lah. Taruh luk seketui kita. Dia sedekah apa habis tu. Dia hantar amat. Sampai ke masalah kat hotel ni dia hantar habis. Dia bukan masalah. Tapi nak abad kata bulan Ramadan ni pahala banyak kalau hang nampak. Hak kerja sedekah lah. Bang kata ustaz ni kalau bola semua bodoh-bodoh lah. Nak cerita tu no? Jadi Allah SWT banyak ambil wudu, salat, kaki kita langkah ke masjid, Nabi kata guguk dosa. Kamu sedekah, guguk dosa. Usap kepala anak yatim, guguk dosa. Laki dia suruh kepala, hang usap kepala abang. Hang usap kepala abang, guguk dosa. Abang anak yatim kepala petak apa. Besar mana ada abang weh. Syarat anak yatim ni, anak yang kematian ayahnya ketika belum baligh. Kalau dah baligh, orang tak boleh yatim dah. 23 yatim kalau tak lagi. Tak yatim dah. Yatim ni sebelum baligh. Budak-budak kecil tu kita jumpa anak saudara kita ke apa, ayah dia tak ada lah. Usap kepala dia dengan kasih sayang. Guguk dosa sebanyak mana rambut yang dia tempuh Nabi sebut hadis. Dan Nabi
cukup sayang kepada anak yatim. Sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal abu syafiqur rahimul lil yatimi wal armalah. Dan bahawasanya Nabi Muhammad itu Abu Syafiq, bapak yang suka membantu kepada anak yatim dan ibu-ibu janda. Nabi hantar ni makanan ke rumah mereka. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi, ada cara pertama ialah taubat. Kalau tak taubat ustaz, dosa kita nak buat ke mana? Dia main cara kedua. Saya sebut 3 tadi cara ampun dosa. Pertama taubat. Taubat termasuklah kita buat amal baik, wuduk, sedekah, jaga anak yatim semua tu. Yang kedua, kalau hang tak taubat ada satu lagi cara kepada dosa. Nama dia balak. Balak ujian musibah. Tak ada satu musibah kena kita, ulama kata, hatta duri yang cucuk di kaki kita, kecuali kena dosa kita. Itu cara Tuhan pun dosa. Sebab tu kalau kita minta Allah maghfir muslimin al muslimat, ataupun kita minta Allah maghfir li dzunubi, siap sedialah. Cara ampun dosa dia kalau ampun memang kena musibah. Musibah tu macam-macam, sakit, anak kita tak sihat, apa dia ni, apalah, Allah SWT, rezeki sempit. Itu semua cara kepada dosa. Hati gundah-gundah, dia duduk aja-aja ni, tak ada apa, tapi berasa gundah, sedih, tak tahu pasal apa. Itu juga Nabi kata setengah daripada cara Tuhan kepada dosa. Berasa sabut, tak ada apa. Orang kata sabut perut walaupun dada yang sabut, dia sabut perut. Hati dia tu turun ke perut, sabut perut bahasa kita. Itu juga cara kepada dosa. Jalan tersepak, bucu kati, kebak api, anak haram sungguh dia kata. Habis. Hak tu tambah dosa, tak kafarah. Hak ni dia tersepak tu, kena tu, duk bunyi lagu tu lah, aduh lah, sakit lah. Tak ada lah pun sebut maki apa. Itu juga kafarah dosa. Walau sekecil tu Nabi kata, walau diduri, cucuk di tapak kaki, itu pun kafarah bagi umat tu Nabi kata. Itu cara lepas tu, kalau kita kena musibah apa, cara nak angkat musibah tu ialah dengan taubat. Sebab kalau hang taubat, dia kena bagi bala. Dia dua tu di dunia. Dunia ni, kalau hang taubat, bala. Dua tu je. Jadi bulan Ramadan ni Tuhan bukakan pintu keampunan. Taubat banyak-banyak ke Allah. Kalau hang tak taubat dan Tuhan tak bagi bala ke hang, duk senang linak dia walaupun dosa banyak, dia dah satu lagi, tapi tu di akhirat. Nama dia azab. 3 ya nak? Taubat, cara kafarah dosa satu taubat. Kalau hang tak taubat, dia akan bagi musibah. Musibah ni lah orang kita sebut kafarah kan. Kafarah, Tuhan kafar, Tuhan hapuskan dunia dengan cara kita kena musibah. Kalau tak kena dua ni, taubat hang tak buat, kena musibah. Dia kata saya walaupun dosa banyak, rezeki melimpah ruah ni, tak ada masalah pun. Lagi kaya semenjak saya buat dosa. Semenjak saya main judi ke, semenjak saya guna riba ke apa ke, saya ni kaya. Makna dia akan panggil yang ketiga. Hak ni dia akhirat. Nama dia azab. Dan ingat, azab ni dalam Quran disebut, dia akan kampung dalam sifat, nama dia alim ataupun azim. Azab yang maha dahsyat atau azab yang maha pedih. Dua tu. Azab Tuhan ni jangan buat main-main. Kita buka dapur rumah kita masak, percik minyak di tangan kita pun kita beradui dah. Ada tumpah yang panas di kaki kita, melekat kulit-kulit kaki kita, mengelupak dah. Nak kena gonyok Golgate malu. Sekarang nak pergi hospital tu, ayah tak mahu. Tu dunia. Allah sendiri dia janji, orang yang ingkar kepada Tuhan, azab dia alim ataupun azim. Dua tu Tuhan nak sebut. Azab yang maha pedih atau azab yang maha dahsyat. Kalau kena azab Tuhan, kita tak mampu tuan. Sebab tu ada satu orang sahabat, dia doa, Nabi dengar dia doa. Dia kata, ya Allah Tuhan aku, Engkau azablah aku di dunia supaya aku tak kena azab dah akhirat. Azab di dunia, dia bagi sakit siap dengan guna akhirat. Nabi dengar lagu tu. Nabi kata jangan minta lagu tu. Kalau Tuhan buat tu azab dunia pun hang tak tahan dah. Tengah akhirat, dunia, hang minta ampun. Jangan minta lagu tu, minta ampun. Ya Allah ampun dosa aku. Kalau hang minta segera walaupun di dunia, jangan kata akhirat. Dunia pun hang tak ampunkan. Hang minta ampun, Nabi kata, minta ampun kat Tuhan. Setengah pada doa Nabi. Nabi ajak sahabat bila buat dosa, Rabbana atina fid dunya, itu termasuk doa minta ampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentang bulan Ramadan ni semayang, latih kita kalau ada masa semayang sunat ke apa ke, baca dalam sujud kita Rabbighfir warham
wa anta arhamur rahimin. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Tulis. Rabbighfir. Rabbighfir warham wa anta Allah wa anta arhamur rahimin. Rabbighfir, ya Allah, ampunkan aku. Warham, kasihani aku. Anta arhamur rahimin, engkau yang paling penyayang di antara yang penyayang, ya Allah. Ampunlah dosa aku. Bacalah sujud kita. Baca sujud kita lah, mudah-mudahan Tuhan ampun dosa kita. Dosa kita banyak dengan Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali baiti. Semula dia kata, janganlah sampai terpengaruh dengan sebarang bicara kosong orang-orang yang mempermudahkan urusan syurga dan neraka. Jangan buat main-main, jangan terpengaruh dengan orang yang buat main-main urusan ini. Agungkanlah apa-apa yang telah dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Benda yang Tuhan kata mulia, Tuhan agungkan. Kita sebagai hamba wajib memuliakan dan mengagungkan benda itu. Tuhan kata bulan Ramadan mulia, kita kena muliakan. Allah yang muliakan bulan Ramadan. Tuhan kata Allah SWT, Nabi itu mulia, kita kena muliakan Nabi kerana Allah yang kata mulia. Tuhan kata ketaatan ni benda mulia, kita kena anggap benda ni mulia, benda hebat, benda tinggi. Jangan anggap lebih kurang. Bila Tuhan kata benda tu hina, kita kena hinakan. Tuhan kata Fir'aun hina, kita kena hinakan. Tuhan kata Iblis hina, kita kena hinakan. Tuhan kata maksiat hina, kita kena hinakan. Kena turut apa yang Tuhan kata. Itu sifat orang beriman. Apabila Allah memuliakan sesuatu, ia turut memuliakan. Apabila Allah menghinakan sesuatu, ia turut menghinakan. Itu sifat orang mukmin. Agungkanlah apa-apa yang telah dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Berbuatlah amal kerana Allah, Tuhan segala makhluk. Mohonlah syurganya dan minta dijauhkan dari nerakanya dengan rahmat dan kurniaannya. Neraka ni tuan, malaikat hak tengok tu, malaikat kan Nabi pernah tengok pada malam Mi'raj. Malaikat yang tengok neraka pun minta lindung sungguh-sungguh jangan masuk. Tak mau. Kita tak nampak neraka je tuan. Dalam riwayat sebut neraka ni api dia warna hitam kerana terlampau panas dan lamanya. Duk tunggu nak bakar ni kita tu. Malaikat minta lindung tak mau kita. Kita ni tak nampak tuan, minta lindung lah. Saya pun tak mau lah dibakar macam tu. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Tuhan tak lepas kita, tak biar kita lah masuk dalam api neraka di akhirat esok. Kita tak nampak tuan. Bukan benda mudah, bukan benda kecil. Benda teruk ni. Satu hari dalam neraka bersamaan 1000 tahun di dunia. Lama bakar tuan. Lama tu kita tak boleh tahan lah. Kalau kita ambil peti api ke, cucuh lilin ke, letak jari tu sejam tu. Sejam. Jam tu. Kita pergi diskaun 30 minit. Diskaun 30 minit. Diskaun kita pergi 15 minit. Letak jari atas lilin tu 15 minit. Jari atas lilin menyala tu lah. Cucuh lilin menyala, letak jari kita atas api tu 15 minit. Diskaun lagi 5 minit. 5 minit. Tak gitu. Jangan duk kerak pun duk. Jangan duk buat gitu, tak kecil ni. Tak. 5 minit. Badan tak boleh tanggung. Kita tak boleh tanggung neraka Tuhan. Kita hamba lemah, baik tak boleh. Tak boleh. Kalau Tuhan penyala saja, dia sebut nama kita, kata kita di neraka, pakai meraunglah pergi dalam tu. Memang tak mau, kena lempak dia malaikat Zabaniah. Dibelenggu dengan rantai tu, lempak dengan tu. Tak mampu tanggung lah ya Allah, kami tak mampu tanggung. Minta ampun lah ya Allah. Dosa kami banyak, tak payah tu kena lemah iman kami. Tidaklah kami menerhaka kepadamu duk buat dosa kerana niat nak berlawan dengan kau, tidak. Kami buat dosa kerana lemah iman, bukan niat nak menentang kau. Itu lemah iman kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Semula dia kata, perhatikan, agungkanlah apa-apa yang telah dimuliakan oleh Allah dan Rasul.
Ni, tayak. Kupiah. Kupiah ni memang kain kosong tuan. Kain kupiah ni, tayak. Tayak. Tak nampak ni, tayak. Dia buat tengok ni. Nampak ni, saya pakai ni. Nampak macam apa? Nampak macam apa ni? Nampak macam artis di mahkamah cerah. Dia buat kan kalau cerah macam tu. Aku cawah, dia punya cawah aku ni kan. Saya tak mau bagi apa komen lagi. Doakan yang baik-baik. Kan ada kata kan? Sambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa di ustaz ni. Ni apa dia ni? Tayak ni buat dengan apa? Apa kita bagi? Benang apa kain ni? Kain benda biasa. Tapi bila dia kait dah bubuh untuk buat tayak atas kepala ni, dia jadi mulia. Bila mulia, tayak ni, saya ambil tayak ni, saya tahu ni tayak ni pakaian mulia, pakaian orang Islam. Walaupun dia kain biasa. Kalau kain buruk, saya tak di bawah, saya tanya kaki saya, tak ada masalah apa? Kain buruk. Tapi kalau saya kait dah kain ni, buat tayak, buat atas kepala, saya tak kaki saya pijak dengan niat memperlekehkan murtad. Kenapa? Ini setengah daripada barang yang dimuliakan. Bila dia tukar adik tayak, dia mulia. Sebab tu disebut dalam ayat, orang baik tayak ni ada rahmat khusus yang turun kepada orang baik tayak. Orang lelaki lah, perempuan yang pakai tudung tu rahmat dah tu. Tak duduk pergi bubuh tayak dulu. Apa kata ustaz? Ustaz minum banyak nak? Tu dulu. Tok guru dulu kat anak murid. Anak murid dapat apa dia ni, Allah SWT, tok guru baikkan pelikat. Kalau tok guru ni kadang-kadang isteri tok guru dia agih-agih barang tok guru, sabar sikit bagi anak murid dekat dapat. Kalau siapa dapat tayak sama-sama, yang duk jaga kepala tok guru ni, kepala di tempat mulia, dia duduk sujud kat Tuhan ni, dan duk turun makrifat asrama kupiah tu dah turun dalam kepala dia tu. Oh, orang berebut nak pakai tayak tok guru tu, berebut. Tayak ni dulu almarhum tu salah, saya mengaji di pondok dulu. Dia besar anak murid aku, dia kata hak dia di pondok lah. Kalau dia mengajar masjid ni orang awam tak apa, dia tak buat ketat lagi tu. Tapi orang mengaji pondok dia kata, kalau keluar daripada rumah, keluar daripada pondok, tayak tak ada atas kepala, pasik, dia kata. Pasik. Tak ada menjaga kemuliaan ilmu. Orang laki-laki tayak. Saya alhamdulillah mengaji begitu saja sampai sudah keluar rumah tak boleh tak ada tayak. Berasa aib tak ada tayak. Pasal apa? Ada rahmat khusus. Orang menuntut ilmu, kalau tak jaga tayak atas kepala ni, itu bukan menuntut ilmu nama dia. Kalau mengaji khusus dengan tok guru, kalau mengaji macam surah masjid ni tak apa. Mengaji pondok dah tak lekat tayak atas kepala. Tanda-tanda keberkahan ilmu tu kurang. Bapa Soleh kata. Dia cukup pantang Bapa Soleh. Dalam kitab tu sebut, sampai langkah keluar daripada rumah orang mengaji agama, langkah keluar daripada rumah 80 tapak tak ada tayak atas kepala, pasti. Setengah orang ada kata tayak panduk guru. Panduk guru boh tayak. Boh berbanding guru pelekah. Tok guru ada. Kalau tok guru tak ada, cabut tayak. Oh, tu hipokrit dah tu. Panduk guru boleh tayak. Belakang tok guru tak boleh tayak pula. Tak serempak tok guru tak apa. Serempak tok guru tengok tak ada tayak tu, ku balon tengah-tengah tu. Allah Subhanahu. Jangan lu buat panggil lagu tu. Lah kita mengaji agama, mengaji pondok, mengaji tahfiz, mengaji zawiyah, tayak ni dia lekat di kepala. Malu kau orang mengaji agama tak ada maruah. Mati tu. Orang pan sebut dah jangan duk pakai tayak pula. Lagi dia pergi tayak bubuh serban pula. Ni serban saya ni ditaja ni. Masih pada yang menaja. Ha? Serban ni ditaja ni jumlah ni. Ni saya beli ya. Ni saya beli ni. Senang ditaja ni. Sat. Wih, masa buka. Ni saja ni. Hak ni saja. Ni saja ni. Terima kasih lah apa yang bagi saya pakai mengajak ni. Pahala besar ni. Di bulan Ramadan ni pakai semayang ni. Aduh. Siapa-siapa yang nak saya memperagakan? Beli ni bawah ayam bagi aku. Aduh, sambil-sambil tak nak takut tentang dengan itu. Aduh, ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Semula-semula agungkanlah apa-apa yang telah dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Berbuatlah amal kerana Allah, Tuhan segala makhluk. Mohonlah syurganya dan minta dijauhkan dari nerakanya dengan rahmat dan kurniaannya. Ya Allah, kami nak masuk bulan Ramadan ni, ya Allah. Ampun dosa kami, masuk kami dalam syurga. Jauh daripada api neraka, ya Allah. Ada satu orang sahabat Nabi
Nabi mai rumah dia, Nabi ketuk pintu. Dia dengar suara datang Rasulullah. Assalamualaikum. Dia tak jawab. Nabi pergi, Assalamualaikum. Tak jawab. 3 kali Nabi bagi baru dia jawab, Waalaikumsalam. Nabi kata, kamu tak dengar aku panggil. Dia kata, aku dengar ya Allah. Kenapa kamu tak jawab? Dia kata, aku suka dengan engkau ucap salam kepada aku. Sebab Nabi sebut selamat ke atas kamu. Selamat dah. Nabi sebut selamat ke atas kamu. Tapi tuan dengarlah, saya bagi salam 400 kali. Saya nak ustaz doa. Tak apa, aku doa dah. Aku doa dah. Tapi nak cerita macam mana sahabat tahu kata kemuliaan salam yang terbit daripada mulut Rasulullah. Mulut Rasulullah ni, dia sebut selamat ke atas kamu. Selamat ke atas kamu. Sebut selamat ke atas kamu. Selamat dah lah Rasulullah sebut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat amal kerana Tuhan. Muliakan Tuhan. Agungkan Allah hati kita. Ingatlah bahawa Tuhan inilah yang memegang nyawa kita. Dunia dan akhirat kita dalam genggaman Allah. Urusan kehidupan kita dipegang oleh Allah. Mati kita dalam genggaman Allah. Surga neraka kita dalam urusan Tuhan. Paut hati kita kepada Allah. Pegang sungguh-sungguh pengharapan kita kepada Allah. Ni bulan Ramadan nak main ni penuh sungguh-sungguh minta pengharapan. Minta supaya Tuhan rahmati kita, ampuni kita, selamatkan kita, muliakan kita, beri kepada kita ketaatan, beri takwa, beri husnul khatimah. Minta kat Tuhan. Tuan-tuan, latih diri kita. Kalau doa kepada Allah, doa penuh-penuh hati. Jangan doa sambil lewat. Nabi kata, ud'u Allah wa antum muqimuna bil ijabah. Kalau kamu nak minta kepada Allah, Nabi kata, minta dalam keadaan kamu yakin doa kamu tu diijabah oleh Tuhan. Jangan ada ragu-ragu. Kalau tak ada tangan sebab tu pangan saya lebih suka doa bahasa Melayu. Ada saya pernah pergi tahlil. Tak pernah orang buat tahlil baca Al-Quran tu bahasa Arab lah, takkan baca Melayu. Allah pula ilah baca terjemahan pula. Tak boleh lah tu. Tang doa saya baca Melayu. Pasal apa? Pasal bila saya baca Arab, mungkin saya faham. Jemaah yang main tak faham. Bila tak faham, dia Pak Amin sekadar adah. Amin. Tu pun kalau dengar. Kalau Tok Ketua ni, Tok Khalifah buat tahlil tu selalu lagi lah tak berani nampak. Senyap pergi. Tak duduk menyorok dah. Duduk makan dah. Duduk sumbat dah ni. Apa kata, hai, lama tak ada lagi. Dia pentui kepala dia tengok lelaki tu duduk belah dapur tu. Tengok duk tokak ayam tu. Kata dia balik lah. Allah selamat. Saya suka baca. Sekali tu pergi tahlil di sekolah saya baca Melayu. Dia kata tu dia, makcik-makcik tu dah sembah. Pertama kali dengar ustaz baca tahlil doa bahasa Melayu. Tapi sedap pula orang tengok siapa baca. Habis doa tu dah ada yang melawak saja. Dia suka Melayu. Sebab bila hang Melayu hang faham. Hang kan orang Melayu. Kalau orang tak faham. Saya lebih suka, hatta saya sembahyang sendiri pun saya suka doa Melayu. Saya yang tuan, kalau tuan pandai Arab sekalipun, atau belajar Cina sekalipun, atau belajar Jerman sekalipun, kalau kita niat sembahyang tuan, niat anda jadi Jerman ke Melayu? Kita belajar Cina, mesti apa lah? Kita nak sembahyang, niat sembahyang Zuhur. Kita gerak hati tuan, Melayu ke Cina? Melayu. Berarti itu bahasa hati kita. Kita terbiasa dengan bahasa tu dah. Maka bacalah doa dengan bahasa hati kamu. Kamu nak baca Arab boleh, tapi pastikan hati kamu boleh ikut sekali, kamu faham. Kalau tidak, baca Melayu. Sebab khusyuk dalam doa itulah kunci mustajab doa kamu kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, saya ni banyak dosa, ya Allah. Hang faham tak bang kata? Hati ikhlas daripada hati hang. Itu makbul doa. Ni hang Allah tanya makna apa, tak tahu pun langsung. Macam mana nak mustajab doa? Ya Allah, ya Tuhanku, saya dosa banyak, ya Allah. Bulan Ramadan ni bulan Engkau ampunkan hamba-hambamu. Ampunlah saya, ya Allah. Kalau Engkau tak ampun saya, siapa nak ampun saya? Engkau lah Maha Penyayang. Ya Allah, rezeki saya sempit, ya Allah. Luahkanlah, ya Allah. Dah luah lagi, ya Allah. Ya Allah, luah lagi, ya Allah. Tak ada lagi dia doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, luah lagi, ya Allah. Tak ada lagi. Dia tak ada lagi. Dia nak kira luah. Dia kalau buat dunia kalau panding kepala aku. Dosa banyak, ada takut. Anda harus yang berlimpah. Jadi Qarun mampu. Tu. Mohonlah syurganya dan minta dijauhkan dari nerakanya dengan rahmat dan kurniaannya. Minta sungguh-sungguh, bukan dengan amal kita. Ya Allah,
Kalaulah amal saya ni pasti tidak layak untuk memasukkan saya dalam syurga, saya tak minta syurga dengan amal saya. Saya minta syurga dengan rahmat Engkau ya Allah. Kesianlah kat saya. Jangan bakar saya dalam neraka. Kita baca ilah-ilah sekarang. Wala aqwa ala naril jahimi. Aku tak layak syurga, tapi wala aqwa, aku tak kuat ya Allah. Ala nar, aku nak tahan neraka, aku tak kuat. Kalau hang nak bakar aku celaka. Minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Harap ada raja, ada khauf kepada Allah. Lepas tu dia pesan. Tengok ni. Jika syaitan berkata bahawa Allah itu maha kaya. Tengok macam mana syaitan nak tipu kita ni. Ni. Imam Hadad ni dia cerita Isyak dah tipu syaitan. Dia kata jika syaitan berkata bahawa Allah itu maha kaya, ia tidak perlu kepada amalan hamba yang tidak akan memberi sebarang manfaat atau mudarat kepada Allah. Demikian juga dengan maksiat. Dia buat begini. Ni. Kalau hang buat taat, Tuhan tak untung. Kalau hang buat maksiat, Tuhan tak rugi. Jadi kalau hang tak semayang, hang tak puasa, hang buat dosa, bukan mudarat bagi Tuhan. Tak ada masalah apa. Dia buat cara begitu. Dia nak tipu kita. Maknanya apa? Tuhan kalau hang tak semayang pun Tuhan juga tak berkurang kerajaan dia. Dia nak suruh kita bermula-mula dengan buat taat. Apa dia kata apa? Cukup dijawab dengan kepada bicara itu. Jawab syaitan tu. Benar kamu. Betul itu. Tapi aku adalah hamba yang sangat berhajat kepada kelebihan Allah dan amal soleh. Betul dia kata. Tuhan tak perlu, tapi akulah yang perlu kepada Allah. Sebab tu aku ibadat kat dia. Akulah yang berhajat kepada amal soleh ni supaya aku diredai dia. Sebab tu aku buat amal. Dia kan pandai ni, setan ni. Dia kata kalau hang nak semayang pun Tuhan juga. Kalau hang semayang, betul hak tu betul dah. Betul hak tu. Tapi aku berhajat kepada Allah. Aku berhajat kepada amal soleh nak masuk syurga. Kalau aku tak ada amal soleh, dengan jalan apa aku mendapat redha dan syurga daripada Tuhan? Tu jawab lagu tu dia kata. Berhajat kepada ketaatan yang memberi manfaat. Kena. Betul lah. Berhajat kepada ketaatan yang memberi manfaat kepada hamba-Nya. Kami amat takut perkara maksiat, ia akan mudaratkan kami. Tuhan tak perlu kepada taat, tapi kami perlu kepada taat. Tuhan tak mudaratkan maksiat tu, aku akan mudarat. Aku akan celaka dengan sebab dosa-dosa aku sendiri. Aku kena tinggal dosa. Tu cara jawab dia. Setan ni bukan lekeh-lekeh weh. Dia mau mengajak malaikat dalam riwayat sebut 1000 tahun duk mengajak malaikat tau. Jibril tu semua tu nak murid dia lah tu. Dah kalau Jibril nak murid dia alim loh. Al-alim, tuan guru syaitan ni. Tuan guru tu. Alim tu. Tapi tuan guru yang telah dilaknat oleh Tuhan. Na'udzubillah. Tu dalil tu jadi tok guru kan selamat tu. Tok guru pun boleh kena laknat tau. Tuan guru syaitan ni. Tuan guru syaitan ni. Kena laknat. Tok guru kepada malaikat 1000 tahun dah duk mengajar, akhirnya kita laknat juga. Dia tahu selok-belok dah bab pengajar agama ni. Dia pandai tipu kita. Maka bila dia bisik lagu ni, dia cerita bab tauhid. Tuhan tak perlu berdoa ni dah betul. Aku perlu. Kalau aku tak buat amal, dengan apa aku dapat redha Allah? Kalau aku buat maksiat, macam mana aku nak selamat daripada murka Allah? Jawab lagu tu, ingat. No? Dia malah bulan Ramadan ni jawab lagu tu. Kalau aku tak buat taat, tak ada siapa boleh buat taat pada aku. Imam Hasan Basri, orang tengok dia, orang lain kalau pergi kerja, pergi ke hulu kilang, dia duduk semayang dalam masjid. Tenang main dalam masjid. Lah kali habis pada semayang, orang pergi tanya dia, wahai imam, kami tengok hang ni tenang ibadat pada Allah. Hang ni relax ya pasal kita. Apa rahsia hang? Ni Imam Hasan Basri kita. Aku tahu rezeki aku telah dijamin oleh Allah. Sesuap pun kalau Tuhan dah tulis hak aku, takkan masuk dalam mana-mana mulut yang lain. Sebutir beras pun takkan pindah. Sebiji gandum pun takkan masuk dalam mulut orang lain kalau hak tu hak aku. Kenapa aku takut lagi urusan rezeki? Tengok orang ada orang ada iman sempurna. Tuan-tuan, kalau tak dapat kita, memang bukan hak kita lah tu. Jangan duk marah dah. Kalau hak kita, takkan lucut. Betul orang tu dulu kata kalau bukan rezeki kita, hak duk di mulut pun lucut luruh. Hak duk di mulut dah ni, dah duduk di mulut kita, bubur cekelak dalam, jatuh ke lantai. Kalau bukan hak kita, kadang-kadang bubur masuk perut dah, berasa melugai, muntah balik ke hak kita. Tapi kalau hak kita duduk di tangan orang, jadi hak kita. Dia main suara kita, suruh kita makan. Saya bagi misal, maka aku tak perlu takut lagi dah. Dan dia kata, aku tahu urusan ibadat aku tak ada siapa boleh tolong buat. Aku kena buat sendiri. Kerana aku tekun buat ibadat kepada Allah. Siapa boleh terus sembahyang untuk kita? Ni tarawih ni ada orang yang tarawih untuk kita? Tak ada, buat sendiri.
Hanya kita je boleh buat amal kerja kita. Anak kita apa mungkin dia boleh kirim kalau dia ada ilmu agama. Kalau dia reti hukum akal, dia tahu tentang kebajikan mak ayah dalam kubur, dia akan buat baik. Tapi dia boleh kirim tambahan. Hak asal tu kita sendiri nak buat. Tak ada siapa boleh buat amal kecuali kita sendiri. Tu. Maka Imam Hasan Basri kata, kena tu aku tenang berbuat ibadah kepada Allah. Sebab tu setengah ulama kata, man ruziqahullahul ma'rifah, barang siapa yang direzeki oleh Allah ma'rifah kepada dia, istaraha, dia akan rehat. Orang yang dapat makrifat ni tenang. Dia tak macam kita kelang kabut. Sebab dunia ni kalut lah, kalut tak habis-habis sampai mati. Tapi wali-wali ni lapang dah dia. Sebab apa? Sebab dia dah kenal Tuhan. Yang bagi rezeki Allah. Allah dah tulis. Tak ada tapak tangan, boleh lawan, boleh tolak, boleh buang. Allah dah tulis. Maka dia rehat. Lepas tu ulama kata, man ruziqahullah ma'rifah. Siapa-siapa yang direzeki oleh Allah akan ma'rifah, istaraha, dia direhat. Tak kalut. Tenang hati dia. Sebab tu kita kalau duduk dengan Pak Sumit ni, wali-wali ni, hati dia lapang, tak kalut kat dunia orang. Masa duduk dengan mereka hati dah tenang dengan Tuhan. Kita apa hati nak pergi tenang dengan Tuhan juga. Tawakal kepada Allah. Itu martabat mereka. Orang-orang yang beriman. Rojak mereka tu. Harap mereka kat Tuhan tinggi. Kita duk harap di kita lagi. Duk harap di makhluk lagi. Duk harap di usaha lagi. Mereka harap kat Tuhan. Buat zahir pun usaha. Hati duk nampak Tuhan. Tak nampak makhluk lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah SWT Muhammad dia kata, aku berhajat kepada ketaatanku dan aku akan celaka dengan sebab dosa aku. Maka sebab tu aku kena buat taat, dan sebab tu aku kena tinggal dosa dan taubat pada dosa-dosa. Hal ini telah disebut oleh Allah dalam hadis qudsinya. Apa Tuhan kata hadis qudsi? Kita fahami muka surat ni. Seandainya dibisikkan oleh syaitan kepada hamba, sedangkan hamba itu telah ditentukan sebagai orang-orang yang bahagia, nescaya tanpa syak lagi ia akan menjadi ahli syurga. Walaupun hamba itu seorang ahli yang taat atau maksiat. Seandainya hamba itu telah ditentukan sebagai orang yang durjana, maka sudah pasti ia akan menjadi penghuni neraka. Walaupun hamba itu seorang ahli ibadat yang taat. Betul, ada hadis begitu. Nabi kata dalam hadis, kalau satu orang tu aku dah tulis, hadis kursi, aku dah tulis dia ni ahli neraka, dia buat taat macam mana pun lah kali ahli neraka juga. Tengok, dengar habis dulu. Lagi dengar serak je dia, aku boleh jadi setan. Dengar habis dulu. Dan kalau dia tu buat maksiat macam mana pun, kalau Tuhan tulis dia ahli syurga, lah kali masuk syurga juga. Ni hadis kursi ni. Dengar setan ke alim, dia umum hadis kita weh. Imam hadis abang ni. Setan dia bisik, dia umum hadis. Cerita kita. Macam mana nak jawab? Tengok dia kata apa? Janganlah sesekali mendengar bicara itu. Urusan ini adalah ketentuan Allah semenjak azali. Tiada sesiapa yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Urusan ini juga tiada siapa pun yang boleh mencampurinya. Hang jangan masa campur. Bab ni bab Tuhan, hang tak tahu. Memang betul kalau kita buat taat lagu mana pun, Tuhan tulis neraka. Lah kali-kali jelas Tuhan takdir masuk neraka juga. Kalau Tuhan tulis di syurga, maksiat ke mana pun hang masuk syurga. Masalah dia tahu tak? Tak tahu kan? Buat amal. Sebab apa? Sebab ulama kata biasa iktisad orang tu menunjukkan tu tempat duduk dia. Kalau dia biasa buat amal taat, itulah tempat duduk dia. Kalau dia ada bergulungan dosa, itulah tempat duduk dia dah akan masuk neraka. Buat perkara biasa, ambil hak biasa dulu tu Nabi kata. Tak? Sebab Nabi kata apa? Seseorang itu akan dimudahkan kepada apa ia diciptakan. Kalau Tuhan cipta dia nak pergi neraka, Tuhan mudahkan dia kepada dosa. Na'udzubillah min zalik. Kalau Tuhan tulis dia di syurga, Tuhan mudah gerakkan dia pergi ke Tuhan. Tu. Allah SWT kita, Allah Ta'ala bagi kawan-kawan suka mengaji. Kita saya tak apa suka mengaji, tapi kawan-kawan lelaki mengaji ni kuliah ajak kita. Asal tak mau mengaji, tapi duk ajak kita. Akhirnya kita pun jadi kaki mengaji juga, pi turut juga. Itu bantuan Allah hantar kita. Mana nak bagi kita jadi syurga. Amin. Amin. Ni dapat kawan mengaji. Dia kalau seorang mengaji jadi tak semangat juga seorang. Ni bila ramai seronok, kalau gelap pun syok. Dia nak menggema seronok. Kalau riau pun lawan riau, aku riau, riau sama-sama. Kalau seorang tak apa semangat, ramai-ramai. Ini juga bantuan Allah. Tuhan hantar kawan-kawan yang baik, teman-teman mengaji kepada kita. Tuhan tak terguru, nak mengaji tak terguru, payah juga. Mai bersila apa ni tak tahu apa. Congok tak terguru. Itu bantuan juga. Saya pun nak mengajar. Tuhan bagi saya semangat nak mengajar, ada anak murid. Bayangkan saya main-main tak ada siapa. Ataupun ada seorang tu boleh tau. Tak semangat pun nak mengajar. Ini bantuan Allah. Bahasa mudah, Allah bagi bantuan, kita husnuzan. Tuhan nak bagi kita jadi ahli syurga.
Jangan duk cakap bab menarik. Kita tak tahu. Hak tu urusan Tuhan. InsyaAllah saya yakin semua depan ni semua di syurga insyaAllah. Kita husnuzan semua dengan Tuhan, no? Di syurga semua. Kau tak mau? Dia kata objection. Hanggang. Makcik tak rasa di syurga. Makcik Nabi mana makcik? RLA. Nah. Nabi mana? Dua tempat dia. Tak syurga. Tak, dia tak ada duduk tengah-tengah. Dia tak ada duduk tengah-tengah. Mudah-mudahanlah kita semua nanti masuk dalam syurga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Saya dulu almarhum Abah Guru Sekumpul radhiyallahu anhu. Wali Allah yang besar daripada Bumi Martapura, Kalimantan Selatan, Banjar. Selalu kalau dalam kuliah saya ingat di antara buku saya yang sangat saya hormati cara pendekatan dia bawa umat. Dalam kuliah dia selalu disebut kita insya-Allah ahli syurga semua. Ahli syurga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada masalah dah di rumah, saya mai dah tahu kita di neraka, sakabut kepala otak lagi. Dah dunia masalah, akhirat pun masalah. Jadi bagi hibur umat Nabi ni, insya-Allah masalah-masalah kita sementara saja. Sakit kita sementara, buah pinggang ke, buah apple ke, buah apa ke, nanti habis semua ni. Kita akan rehat kekal abadi dalam syurga nanti. Kita akan rehat kita nanti. Supaya apa? Umat jadi sarapan balik nak pergi ke syurga. Macam mana pun musibah, tuan-tuan sabar. Kita mati tak lama, kita semua bersenang-senang dalam syurga dengan Rasulullah. Tak Abah Guru. Sampai tak Abah Guru selalu sebut, insya-Allah yang di depan Abah ini berataan ahli syurga. Depan Abah ni semua ahli syurga. Semua ahli syurga. Dan selalu Abah Guru sampai tak kalau Abah Guru jumpa ahli maksiat, kalau orang lain mungkin celah tengok ahli maksiat, duk pembina Abah tahu apa. Abah Guru dia angkat tangan dia kata, ya Allah, macam mana engkau senangkan dia di dunia, dia dapat nikmat macam-macam, senangkan di akhirat dia. Dengan dia taubat dia boleh masuk syurga. Tu kata wali-wali Tuhan tu hati dia pun begitu. Nak orang masuk syurga. Kita ni semua nanti insya-Allah. Saya tengok kenal. Ni Jumaat Surah Kabut Tanjung. Dia pun ustaz. Macam aku kenal. Tengok semua ni. Kita masuk syurga sama-sama. Di depan kita Rasulullah bawa panji-panji liwaul hamdi nama dia. Panji-panji tu warna hijau. Bendera dia besar, tulis itu liwaul hamdi, panji-panji kemuliaan. Yang pegang dia biyadi, Nabi kata tangan aku yang pegang. Tangan orang tak dipegang panji-panji itu. Siapa yang duduk belakang tu, dia akan masuk syurga tanpa hisap. Siapa tak duduk belakang tu belum syurga lagi, tapi kena hisap dulu, kena timbang tu. Siapa duduk belakang tu tahu dah. Dia akan jalan ramai-ramai ni. Bayangkan depan Rasulullah ni, kita duduk belakang ramai ni. Nampak Nabi depan tu, Nabi duk pegang panji-panji kan. Ramai-ramai jalan belakang Rasulullah. Sambil duk jalan, duk sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jalan di belakang Rasulullah ni, Muhammad. Waktu itu semua begitu dia turun dengan Muhammad tu. Allah untungnya turun dengan Muhammad tu. Dia pun salawat kat Nabi. Nabi dia pun Nabi dia pun masuk syurga tu. Hak lain duk cemburu. Kan Nabi orang pertama kan pergi syurga. Jalan, orang kata ya Allah cemburu ya turun dengan Muhammad, rombongan Muhammad. Nabi pergi. Nabi buka syurga, kita jalan ramai masuk syurga dengan Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua belakang Nabi. Ingatlah, saya nak buat satu targhib bagi semangat. Sebab tadi dia cerita dulu kita takut. Dah. Tak tahu ni. Ingat umat Nabi kita Muhammad, ulama sufi kata. Ni ulama ahli kasar kata. Siapa-siapa yang boleh mulut dia terbit salawat pada Rasulullah, mustahil jadi ahli neraka. Ingat kata-kata saya ni. Ini bukan saya kata, ulama sufi banyak kata. Siapa-siapa yang mulut dia, muntung dia ni, mulut dia rajin terbit salawat pada Nabi, mustahil jadi ahli neraka. Salawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ulama kata dia, kalau kamu nak tahu pembesar surga, dia dalam surga nanti duduk sana besar pada orang lain, menara yang hebat, dia ni orang ada nama dalam surga. Kalau kamu nak tahu, tengok di dunia dulu siapa yang banyak salah pada Nabi, dia pembesar dalam surga nanti. Dia orang besar. Ingatlah dalam hadis ketika Nabi Mi'raj, ketika Nabi jumpa Allah, di antara benda hadiah yang Allah bagi kepada Nabi, lain daripada semayang, lain daripada pangkat Habibullah, Allah kata kepada Nabi Muhammad, dengar ni, saya nak cerita ni benda penting.
Nabi kata, Muhammad, aku nak beri kau satu hadiah Muhammad, yang aku tak pernah bagi kepada umat terdahulu. Apa dia tu? Muhammad, aku akan jadikan 70,000 daripada umat masuk syurga tanpa hisab. 70,000 nak ingat kan? Nabi sehati, umat Nabi ramai. Kemudian Tuhan tambah, wahai Muhammad, setiap seorang daripada 70,000 itu boleh tarik 70,000 lagi. Seorang tarik 70,000 pula. Seorang 70,000 pula. Dengar ni, saya nak cerita matematik yang guna lagi faham ni. Saya kita lengkap ha. Tapi jangan duk seronok dekat tu, ramai tu. Umat Nabi berapa trilion ni? Ni. Tuhan bagi 70,000. Asalnya 70,000. Ulama kata 70,000 ni wali kutub semua. Ketua wali-wali, bukan orang biasa. Kita tak ada lah, kita wali bedok. Tu wali kutub tu. Kita wali nikah boleh tadi. Ni wali kutub, ketua wali. Ketua wali lah 70,000 ni. 70,000 ni setiap seorang ni kau boleh ambil 70,000. 70,000 ni hang fasik ke, hang alim ke, hang jahil ke. Kalau hang di bawah kecintaan wali tu, hang akan ditarik ke syurga dengan dia, walaupun hang orang fasik. Maka sebab tu ulama sebut jalan paling cepat masuk ke dalam syurga dan mendapat redha Allah, sayang kepada orang-orang yang disayang oleh Allah, wali-wali Allah. Tu tok guru kita ada, kita kena sayang. Ustaz apa pula tok guru kita ni, Ustaz Wali Anwar, Syedina Asri, Tok Wali Pak Jai Izzuddin, sayang kepada wali. Sebab apa? Barangkali mereka salah seorang daripada 70,000 tu, bila hang pernah khidmat dengan dia, mengaji dengan dia, atau paling kurang hang cinta kat dia, hang masuk daripada salah seorang 70,000 yang duduk bersyafaat dia di akhirat esok. Ni, tuan-tuan, kita jahil, dosa banyak nak kena timbang ni. Dia kan dapat masuk syurga tanpa hisab, boleh bagi kita kan? Dia cuit baju kita tu, tarik masuk syurga kali. Tak kena hisab dah, lintah masuk betul dia. Ini jalan cepat. Cinta kepada orang-orang soleh. Sebab tu, saya selalu sebut, ajak anak-anak kita ni pergi jumpa tutup guru. Bawa anak kita, suruh kepala suruh untuk berdoa. Bagi daripada awal dia membesar, dia tengok muka orang alim, muka orang soleh, supaya nanti dia jadi ulama. Atau nanti paling kurang dia cinta ulama. Daripada kecil mak dia bawa masuk majlis ilmu. Ni dia tunjuk ke artis, dia tunjuk ni mak nak dia macam ni, dia lah kecil, duk menang diri tu. Ajak ni bawa jumpa ulama. Sampai saya ajak dengan murid saya, kalau tok guru tu mati pun kita pergi jenguk kubur dia supaya cinta. Sebab ulama ni, dia hidup pun dia kenal kita, dia mati pun Allah Ta'ala bagi roh kenal kita siapa yang ziarah dia. Dan kita dalam syafaat dia bila kita ziarah. Lepas tu latih kita ni, bawa anak kita pergi jumpa ulama yang hidup, pergi jumpa, minta doa, minta bagi dia dengar nasihat, buat ayat apa. Lepas tu kalau tok guru dah meninggal, ajak anak kita pergi Fatihah, pergi kubur ziarah. Habaq ni wali ni tok guru ni, orang alim, orang soleh, kita kena sayang kat orang alim. Ajak anak kita sayang kepada ulama, orang-orang soleh. Nanti mereka sebenarnya hadis sebut, man nazaru ilaihi alwaliyun, apa ni, nazaratan wahidatan lam tashqa ba'dahu abadan. Siapa-siapa disebut dalam kitab yang wali pandang dia sekali, dia tu wali Allah. Kita bicara wali-wali mana di pondok, Tok Guru mana? Tok Guru lah. Dia tu wali Allah. Jenis duk bangkit tengah malam berdoa kepada Allah, Allah bagi dia pangkat wali, kekasih Tuhan. Dia pandang kita sekali dengan pandangan rahmat. Ulama kata lam yashqa ba'dahu abadan. Kawan takkan celaka dengan sampai hari kiamat. Dia dah mendapat rahmat Allah bila wali itu pandang kita. Itu pandangan wali. Macam mana pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi tu jalan cepat. Sayanglah kepada wali-wali Allah. Ni kita ni kurang sikit. Kubur wali kita, tutup guru kita, dia buat macam kubur orang biasa. Sama. Tak ada lebih sikit pun. Bila tak ada lebih, kita pergi ke kubur. Kadang-kadang orang zaman tu mungkin tanya kubur Tok Guru. 2-3 generasi betul orang tak ada kubur Tok Guru. Kadang-kadang sepak tulisan betul. Langkah ikut dah. Pada tu kubur wali tu. Indonesia, dia pun buat lagi sikit. Kalau kubur wali buat tinggi sikit, 2 pagar, tulis nama sikit Tuan Guru, makam Tuan Guru, makam kiai apa. Kurang-kurang generasi ke depan tahu ni kubur wali. Bila hang buat kubur macam biasa, orang ingat orang biasa sebab orang awam ni dia tak tahu, dia bodoh. Hang kena tulis itu kubur wali apa, kubur Tuan Guru, supaya generasi ke depan akan datang ziarah lagi. Ziarah. Ingatlah, umat ni bila jauh pada ulama, pada wali-wali, pada orang soleh, umat tu akan celaka. Dia mesti akan rosak banyak. Bawa anak-anak kita, bawa adik-beradik kita masuk majlis-majlis ulama, majlis orang soleh. Tuan-tuan tahu tak, dalam satu majlis
Kalau ada seorang yang dalam hadis sebut dipandang oleh Allah, contoh ada wali dalam majlis itu, Tuhan pandang wali itu, satu majlis diampun oleh Allah. Tu boleh tumpang-tumpang. Jadi 70,000 lebih dengan Maisah. Setiap seorang boleh buat 70,000. Marilah kita sayang kepada wali-wali Allah. Sayang kepada ulama-ulama. Dengan sayangan sungguh-sungguh. Wabil khusus hati kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallallahu. Sayang ke Nabi. Orang yang sayang kepada Nabi tidak akan celaka sampai bila-bila, insya-Allah. Dan ulama kata orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi mustahil tidak diperhatikan oleh Rasulullah. Kalau Nabi sudah perhati kita, insya-Allah tuan-tuan, kita pasti jadi ahli syurga. Insya-Allah. Sebab Nabi ni dia tak lupa orang. Nabi ni dia tak lupa orang. Kalau dia tengok kita ada, kita jangan lupa Nabi. Kita mah lupa Nabi. Mau terdesak apa tahu? Ila hadratin Nabi, ila apalah nak salawat. Nabi ni dia tak lupa kat orang. Kalau dia dah tengok kita, Nabi dah pandang kita dengan pandangan rahmat. Oh, umat ni dia suka salawat aku ni, pulang salawat aku syafaat dia akhirat esok. Dan Nabi bila dia kata dia syafaat, dia syafaat. Nabi bukan orang mungkin jadi. Nabi bukan orang mungkin jadi. Nabi akan syafaat kita di akhirat esok, insya-Allah. Banyaklah salawat pada Rasulullah. Saya nak bagi apa ni, saya cerita ni sebab apa? Sebab kan tadi sebut, kita tak tahu kan. Tapi saya nak bagi gembira, berita gembira, jangan bagi takut. Sebab Tuhan suruh, wabashiril mu'minin, berilah berita gembira kepada orang mukmin. Depa ada Muhammad. Siapa-siapa ada Muhammad dengan takwa kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Quran Tuhan kata nasrun minallah wa fathun qarib wabashiril mu'minin. Nasrun minallah, pertolongan daripada Allah. Fathun qarib, bantuan yang cepat, yang dekat. Wa basyiril mu'min, bagilah berita gembira tentang benda tadi itu. Ulama kata ayat ni merujuk kepada siapa? Yang kata pertolongan daripada Allah, bantuan yang dekat, cepat sampai, dan berita gembira orang mukmin siapa? Ulama kata ayat tu rujuk kepada Rasulullah. Itulah bantuan daripada Allah. Itulah pertolongan yang cepat, itulah berita gembira. Hai orang-orang beriman, siapa-siapa yang bertemu dengan Muhammad dan beriman kepadanya, lalu mengikutinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selagi akan datang mereka akan dihimpunkan bersama Muhammad dalam syurga nanti. Kita tak tengok Rasulullah, kita beriman dengan Rasulullah, iman kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah akan himpunkan kita dengan Rasulullah di hari kiamat esok. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat tuan, siapa yang duduk syurga dengan Rasulullah, syurga yang paling rendah ke syurga yang paling tinggi? Syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Mudah-mudahan kita semua ahli syurga Firdaus. Bukan sebab amal kita, kita tumpang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Khidir dalam ayat sebut. Ni saya nak tambah lagi Nabi semangat. Dia jumpa, dia Nabi Khidir ni cicit Nabi Nuh. Cicit pada Nabi Nuh. Lama umur dia, sampai sekarang hidup lagi dipanjang. Dia antara muntazar yang dipanjangkan umur dia. Dia kata, aku dah jumpa, dalam kitab sebut, aku dah jumpa Nabi-Nabi yang terdahulu. Seorang aku jumpa. Aku tanya soalan, tapi dia pun tak boleh jawab. Apa dia tanya? Aku tanya, wahai Nabi, kalau orang tu Tuhan tulis dalam Lauh Mahfuz dia ahli neraka, boleh tak berubah takdir dalam Lauh Mahfuz tu ditukar dia di syurga? Boleh tukar tak? Dan kalau boleh, apa amalan dia? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Malah Nabi ni tak boleh jawab sebab tak dapat wahyu daripada Tuhan, tak boleh nak jawab. Tanya dan seorang Nabi pun tak boleh jawab. Hatta alqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia kata, sampailah aku jumpa Muhammad, dia kata. Nabi Khidir jumpa dengan mana? Dan waktu Nabi kita Rasulullah wafat, Nabi Khidir salah seorang yang sembahyang jaga Rasulullah. Dia kata, Muhammad, aku dah tanya Nabi-Nabi dulu, dia pun tak boleh jawab. Sekarang aku jumpa engkau, penutup segala rasul, penghulu segala rasul. Aku tanya bahang satu soalan. Wahai Muhammad, kalau Tuhan tulis orang tu di Lauh Mahfuz dia ahli celaka, boleh tak diubah jadi ahli syurga? Dan kalau boleh, apa amalan dia? Nabi diam sampai turun wahyu. Jibril kata, Muhammad habaq kepada Khidir. Boleh Muhammad. Nabi kata, na'am, boleh. Yumkin, boleh ubah. Dengan amalan apa wahai Muhammad? Jibril bagi cakap kepada aku, wahai Khidir, dengan salawat kepada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau tak mau salawat lagi, tak puasa penting Nabi lagi sampai beli ubah tak dia tu tak tahulah ya Allah ya Tuhan. Tu. Salawatlah kepada Nabi banyak-banyak. Ajak adik-beradik ke salawat. Sebab apa sebut tadi? Kalau adik-beradik dia sampai boleh salawat, boleh sebut nama Nabi untuk salawat walaupun dia ada dosa. Dia bila salawat bukan dia malaikat tuan, kita manusia tak ada dosa. Tapi kalau sampai adik-beradik kita boleh salawat, kawan kita boleh salawat, ada harapan masuk syurga. Sebab janji Nabi tadi, dosa banyak pun mesti boleh diampun. Sebab tadi takkan celaka orang yang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ingat, lagi banyak tuan-tuan salawat, lagi luas nikmat yang Tuhan bagi dalam syurga nanti pada kita. Karena tuan-tuan telah salawat kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Janganlah sesekali mendengar bicara itu. Urusan ini adalah ketentuan Allah semenjak azali. Tiada sesiapa yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Urusan ini juga tiada sesiapa pun yang boleh mencampurinya. Ketaatan adalah perkara yang telah diputuskan dalam janji Allah dengan kebahagiaan. Tuhan dah putuskan dah. Hang pegang janji Tuhan. Siapa yang buat taat, Tuhan akan bagi bahagia dah akhirat esok. Pegang sudah. Jangan duk kata tak tahu kot Tuhan. Tak, jangan. Pegang lagu tu supaya hati hang lapang. Tiada sebarang pendinding di antara orang-orang yang taat dan syurga Allah sekadar kematian dalam keluran. Hijab orang yang buat taat nak masuk syurga ni, hijab satu lah, mati. Tak mati lagi. Kalau mati dia syurga. Sebab itulah bagi orang yang taat dan cinta kepada Allah, apa yang dia tunggu? Mati. Sebab yang halang dia syurga satu je mati. Sebab syarat nak masuk syurga kena mati. Jadi bila kita taat kepada Allah, kita buat taat sungguh-sungguh, ikhlas dengan Tuhan, tak ada riak ujub, kita taubat kepada Allah. Yang menahan kita masuk syurga satu je, tunggu mati je. Sebab tu orang mukmin ni dia rindu mati. Orang fasik, orang munafik tak suka mati. Sebab dia nak dunia. Orang mukmin ni tu dunia tak ada harga, dia tunggu mati. Ada satu orang perempuan itu saya baca dulu. Dia itu ahli puasa. Tiap-tiap hari puasa. Makcik dia perempuan. Orang perempuan ni kerja puasa. Bagus dia. Ada puasa Allah SWT. Dia puasa dalam keadaan dia tiap-tiap kali puasa dia doa pada Ya Allah, kalau engkau tak matikan aku dalam puasa Ya Allah. Aku nak buka puasa di sana. Tu. Sebab orang mati dalam puasa ni kemuliaan tuan-tuan. Ni ada orang nak mati bulan Ramadan. Tuan nak tak? Dia pun takut. Nak ya pun tak, nak ni pun tak. Dia kata kalau nak Ramadan banyak kali lagi kan. Tapi siapa yang mati hari Jumaat, au lailaha atau malam Jumaat, siapa yang mati dalam bulan Ramadan, dua ni ada hadis jaminan. Lepas daripada azab kubur sampai hari kiamat. Azab kuburnya pada masa kira lain pula. Walaupun dia fasik, dia mati res. Dia orang Islam, syarat Islam kafir tak masuk dalam tu. Dia mati res, dia masuk kubur. Dia lepas pada azab kubur kalau mati hari Jumaat atau bulan Ramadan. Tu special, Tuhan menghormati hari itu dan bulan tu. Istimewa. Tapi azab ada akhirat esok ada lagi. Kalau tak payah kira lain pula. Untuk tu saja. Jadi Allah SWT dia doa kepada Tuhan nak mati dalam keadaan puasa. Dan kerana dia sungguh-sungguh nak jumpa dengan Tuhan dalam keadaan tu, Allah kabul doa dia. Saya baca dia meninggal dalam keadaan dia ambil wuduk. Nak buka puasa dah, ambil wuduk, dah siap ayat atas meja dah. Dia ambil wuduk, tunggu azan maghrib ya, tergelincak dalam layak. Jatuh dalam layak, meninggal situ. Dia meninggal dalam keadaan berpuasa, makbul doa dia, dia buka puasa di sana. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu tengah baca Quran kan. Dia duduk baca Quran di kursi. Dia satu hari baca Quran 4 kali khatam. Sayyidina Uthman 4 kali khatam, bukan 4 juzuk, bukan 4 muka, 4 kali khatam. Dia tengah baca Quran tu, terlak. Terlak macam siapa? Macam perempuan lah, terlak. Pelawak ada, terlak dimaafkan, terlak. Bila terlak, dia mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah. Rasulullah kata, Uthman, aku nak beritahu kat hang. Hari ni hari terakhir hang di bumi. Hang akan meninggal hari ni. Hang akan mati syahid. Dia kata, ya Rasulullah, hari ni jumpa engkau ke Rasulullah? Jumpa engkau. Aku tak kisah perutku dia rodok pun tidak apa. Asal jumpa engkau ya Rasulullah. Nabi tanya, wahai Uthman, hang nak buka puasa dulu ke? Ataupun nak buka puasa dengan aku dalam syurga? Mana nak mati lepas buka puasa ke? Nabi tanya, nak mati lepas buka puasa ke? Nak mati tengah puasa ni? Dia kata, ya Rasulullah, jangan tunggu lepas buka puasa, lambat ya Rasulullah. Saya nak buka puasa dengan kau. Dia bangun daripada tidur, masuk penjahat, pemberontak, daripada bumbung ke bumbung masuk dalam rumah dia, rodok perut dia, darah dia tersemak atas Quran, dia syahid di situ. Dia buka puasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang mukmin.
Dia tak sabar jumpa Nabi Muhammad. Dia tak sabar jumpa Tuhan. Dia tak sabar masuk syurga. Macam mana kita kata mukmin kalau hati kita gairah dunia daripada akhirat? Itu bukan sifat orang mukmin. Aku dah macam ustaz-ustaz kan? Aku baru puasa. Ujung-ujung. Siapa aku puasa? Ustaz Abang Lima Kuih. Ibu-ibu kan? Aduh, Ustaz Abang. Ustaz Abang. Habis. Kemaksiatan telah diputuskan dalam janjinya dan kecelakaan. Itu neraka. Siapa buat maksiat Tuhan di neraka? Tiada sebarang pendinding di antara orang yang maksiat dengan neraka Allah sekadar kematian dalam kemaksiatan. Sama, orang buat maksiat, dia dengan neraka ni tak jauh. Ada satu je hijab dia, tak mati lagi je. Mati tu lama dia tunggu dah. Supaya hang beringat, boleh jadi hang mati nak kena buat maksiat. Jangan buat maksiat. Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Sebab hang dengan neraka ni dekat dah. Tunggu mati saja. Mudah-mudahan Tuhan ampunlah dosa kita insya-Allah. Tidaklah kita masuk dalam neraka. Baik, kita habis ini. Sebelum kita berhenti, jangan tutup buku lagi, sahabat. Sabar. Aduh, ya Allah selamat. Ni saya nak bagi amalan, tulis dulu. Amalan bulan puasa. Saya nak bagi amalan yang ringkas, tapi dia punya fadilat besar. Bukan apa, sebab bukan semua orang ni ada yang bekerja, mungkin tak ada nak buat ibadat terlalu macam orang lain, maka boleh buat amal, no? Pertama sekali, jangan tinggal tiap-tiap hari qul huwallahu ahad 3 kali. Tu paling kurang lah. Kalau tuan-tuan nak buat lepas main, tiap-tiap malam yang nak buat lagi bagus. Sebab apa? Nabi kata siapa yang khatam 3 kali Al-Ikhlas sama dengan khatam Quran. Jadi yang baca-bacalah. Jangan tak baca pula. Hak ni nak cover siap. Mana tiap hari dapat pahala. Kita dah khatam Quran 3 kali Allah ahad. Yang kedua, jangan tinggal salawat Fatih. Ingatlah salawat Fatih zaman ijazah. Siapa yang tak ada boleh ambil pada yang ada. Saya dah bagi ijazah kita salawat Fatih pada semua. 1 kali baca salawat tu sama dengan 600,000 salawat yang lain. 1 kali salawat. 1 kali salawat sama dengan 600,000. Bukan 600,000. Salawat Fatih tu, salawat Fatih. Okeylah, bulan Ramadan 1 salawat sama dengan 100,000 salawat. 1 salawat di bulan salawat biasa sama dengan 100,000. Jadi kalau kita baca salawat Fatih, 1 ni 600,000 ni kali 600,000 lagi. Saya bilang. Ni, baca salawat Fatih 3 kali. Ni saya bagi mudah-mudah supaya kita boleh buat amal. Semua boleh buat amal. Kaya. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ni saya bagi dah. Tapi mungkin ada yang baru, tahlil maksus. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ini siapa yang apa? Ambil gambar boleh pun takut kan? Ambil gambar ya. Ni nama dia tahlil maksus, tahlil yang dikhususkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini 1 kali baca sama dengan 72,000 baca la ilaha illallah. 72,000. Baca sekali macam yang sebut la ilaha illallah, la ilaha 72,000 kali. Sekali. Jadi saya terima daripada guru suruh baca 4 kali.
4 kali. Jadi bacalah. Tak kira lah. Contoh kalau nak, ustaz, saya rajin. Dia hebat dia rajin. Saya rajin, makcik rajin. Makcik nak buat 4 kali ni tiap-tiap lepas mayang. Bukan sehari 4 kali. Tak apa. Makcik nak buat lebih ustaz sampai 100. Buatlah makcik weh. Amal tadi kita dah dekat. Buat banyak-banyak. No? Baca. Salawat baca tadi pun nak baca. No? Dah ada Al-Quran, dah ada salawat, dah ada tahlil. Yang terakhir istighfar. Ini yang 4 tu. Dah tu juga. Istighfar. Istighfar ni tuan-tuan baca istighfar apa pun, baca 3 kali paling kurang. Sama 3 kali. Ini 4 kali. 3 kali paling kurang. Yang mudah kita bagi sifat kita sampai mayang tu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Sifat 3 kali. Dan yang terakhir amalan dia semua 5 saya bagi noh. Yang terakhir ialah sedekah tiap-tiap hari walaupun RM1. Tiap-tiap hari kena sedekah. Jangan saya sedekah dah minggu lepas ustaz. Tak. Bulan Ramadan tiap-tiap hari sedekah walaupun sikit. Walaupun bentuk makanan, walaupun pakaian, kita bagi baju raya kat orang miskin ke apa ke. Baju hak elok lah, jangan bagi macam itu lah saya kata. Pak Sependa boleh buat wow ni. Bagi hak elok. Tinggal nak buat teraju ya. Ni macam wow ni. Macam wow. Sedekah tiap-tiap hari. Kurma ke, kita hantar ke masjid kurma ke. Apa tu? Kuih ke, kita buat kuih ke, tak. Sedekah tadi tiap hari. Pahala di bulan Ramadan ni sedekah tak sama dengan luar Ramadan. Satu sedekah diganda 7 hari sedekah. Quran kita baca luar Ramadan 1 huruf 10. Bulan Ramadan 1 huruf 700. Baca. Nah, Allah selamat. Jadi saya dah bagilah yang mudah. Maksudnya hak ni sebagai tampung. Kita kadang-kadang mungkin boleh baca Quran tapi tak banyak. Kita baca 2-3 muka ke sejuzuk ke. Hak ni tampung dah khatam Quran dah. Dah salawat dengan jumlah banyak. Dah tahlil dengan jumlah banyak. Dah istighfar dan juga dah sedekah. Jaga 5 amalan ni tuan-tuan tiap-tiap hari. Ada tahlil, ada salawat, ada istighfar, ada Quran, ada sedekah. 5 ada juga elok nah. Tiap-tiap hari jaga yang ni. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita tarawih malam-malam, jangan tinggal doa Allahumma innaka afuwun karim tu. Mudah-mudahan kalau jumpa lagi kepada terampunlah dosa kita insya-Allah. Dan satu lagi saya nak pesan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saki amalan kita nak kena buat mula-mula. Bila azan ya, ibadah ba'da puasa kan. Azan yang maghrib kan kita nak patut nak tarawih kan. Masuk aja Ramadan, mula-mula keluar daripada mulut kita, alhamdulillah. Allah jemput aku masuk Ramadan. Kalau tengah-tengah tu mati, aku dah syukur dengan bulan Ramadan. Syukur dulu dan bukan semua orang dapat ni. Bulan Syaban, bulan Rajab ni berapa orang meninggal tak dapat jumpa Ramadan. Itulah Ramadan lepas ni. Masuk Ramadan dia. Hati kita, alhamdulillah. Aku diundang dah masuk bulan Ramadan. Bulan rahmat, bulan ampun Tuhan. No? Mudah-mudahanlah saya dan perempuan semua kita mendapatkan redha daripada Allah, ampunan syurga, dapat dekat dengan Nabi, masuk syurga dengan Nabi, duduk dengan Nabi di akhirat esok. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup majlis kita, mari kita baca salawat 10 kali dan kita makhluk yang sama-sama nah. Boleh nah? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik ya nabi salam
salawatullah alaika. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, berkat Nabi kami Muhammad. Ya Allah, berkat ahli keluarga baginda. Ya Allah, ampunlah semua dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ampunlah segala dosa dan kesalahan kami. Maafkanlah Ya Allah, maafkanlah wahai yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sebentar lagi Ya Allah, jika panjang umur kami akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, izinkanlah kami mencecah dan mengecap nikmat Ramadan. Ya Allah, jadikan kami ketika masuk bulan Ramadan diberi taufik dan hidayah yang sempurna, sehingga kami diberi kekuatan untuk buat taat dan hati kami pula khusyuk lagi ikhlas. Ya Allah, Ya Allah, dengan haramkan kami daripada mendapat berkah Ramadan. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah di bulan Ramadan nanti Ya Allah, hati kami jadi bening, jadi bersih, jadi suci. Ya Allah, hati kami jadi khusyuk, jadi hadir. Ya Allah, kami meminta dengan berkat Nabi Muhammad, kabulkanlah doa kami Ya Arhamar Rahim. Rajinkanlah mulut kami membaca Quran, bersalawat, berzikir. Ya Allah, ringankan tubuh kami sujud kepada Engkau. Ya Allah, bangunkan kami di tengah malam untuk sujud kepada Engkau. Ya Allah, tahanlah tubuh badan kami daripada dosa dan maksiat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkat majlis ini, berkat salawat. Ya Allah, jadikan kami di dalam rombongan Rasulullah di hari kiamat kelak. Ya Allah, jadikan kami berada di belakang Nabi Muhammad ketika tangan yang mulia itu memegang panji-panji keagungan dan kepujian. Ya Allah, jadikan mata-mata ini diberi rezeki melihat lirikan senyuman Rasulullah SAW. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan kami semua Ya Allah yang kotor hina diri ini berada di belakang Nabi Muhammad SAW ketika baginda mengetuk pintu syurga. Ya Allah, jadikan tempat makan beliau tempat makan kami. Ya Allah, tempat minum beliau tempat minum kami. Ya Allah, Telaga Kausar tempat perjumpaan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan Nabi Muhammad kasih sayang kepada kami. Ya Allah, dan jadikan hati kami kasih sayang kepada Rasulullah. Ya Allah, kami tak punya amal di hari kiamat kelak. Yang kami bawa hanya segunung dosa dan maksiat. Kami layak dicampak ke dalam neraka-Mu dan diazab di dalamnya. Ya Allah, tetapi dengan keberkahan dan kemegahan Nabi kami Muhammad, kami meminta Ya Allah, agar Engkau mudahkanlah urusan kami di hari kiamat. Ya Allah, Kau mudahkanlah, Engkau uruskanlah. Ya Allah, Engkau tenangkan, Engkau lapangkanlah hati kami pada hari itu. Ya Allah, karena kami telah mendapat janji kasih kami Nabi Muhammad SAW, bahawa baginda akan mensyafaati kami seorang demi seorang sehingga kami bersama dengan baginda. Ya Allah, jadikan kami ahli salawat. Ya Allah, jadikan hati kami gemar kepada salawat. Ya Allah, ringankan mulut kami membaca salawat. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami la ilaha illallah. Jadikanlah atas syariat Muhammad Rasulullah kami mati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Qabullah doa ini Ya Allah, qabullah doa ini Ya Rahman, qabullah doa ini Ya Arhamar Rahimin. Himpunkan kami dengan Nabi Muhammad dalam syurga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, kalau sakit takdir dan benar kita masuk Ramadan, selamat menyambut bulan Ramadan semua. Mudah-mudahan tuan-tuan semua diberikan taufik hidayah, boleh buat taat, diberi khusyuk, diberi ikhlas, diberi keampunan rahmat. Dan saya minta ampun, minta halal, minta redha sebelum masuk Ramadan. Apa salah saya cakap, saya buruk, saya adab, saya dan sebagainya, saya minta ampun. Dan tolong doakan saya juga mendapatkan rahmat dan keberkatan di bulan Ramadan dan terus sampai ke hari mati. Dan saya minta ampun siap-siap, mana tahu tak jumpa dah lepas Ramadan. Kalau tak jumpa dah, kita jumpa pula dalam syurga nanti insya-Allah. Tuan semua semua di sini semua ahli syurga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.